Just nak masuk Dewan je. Big Liu Cina janji. Ada benda ni. Aku tak tahulah. Aku sebenarnya macam nak screen capture. Tapi macam, aduh, kalau aku screen capture kan, aku aibkan orang yang hantar aku DM ni. Aku terbaca DM aku ni. Ada orang ni, mana orang ni? Atau dia dah buat? Oh, dia dah delete. Oh tak, dia tak delete lagi. Dia DM aku. Dia tulis, Mike, betul ke Abid Liu bukan mualaf, lahir Islam, so dia acam mualaf nak raih simpati. Kencam mana? Bila you nak... Lepas tu dia tanya aku, bila you nak tayang video peluk cium bidadari untuk tayangan umum setiap kali lepas sedih dan sayu? Apa tu? Aku tak faham. Korang ada dengar tak cerita tu? Tak naklah tunjuk. Okeylah, aku tunjuk macam ni. Alamak, tak boleh lah. Aku nak tutup nama dia. Aku tunggu Abid Liu dah isap rokok macam gangster dah. Nampak? Mana Abid Liu ni? Lu mau cerita, lu ceritalah. Wah, tunggu sudah lama, oh. Aduh, apa ni? Wah pun mau tahu apa jadi, oh. Tapi sudah lama tunggu. Tak ada buat cerita. Kata mau live, tak ada live. Sudah 18,000 orang mau tengok, oh. Lu cepatlah on. Wah pun mau tahu cerita. Mau cerita Nadia tu fitnah lu apa, oh. Hey, susahlah jadi manusia sekarang. Sikit-sikit mau polis report, sikit-sikit mau buat press conference. Jawab je lah, gua mau tengok. Dah tintong dah, dek. PKP lama sangat. Macam Along tak? Watak apa lagi kau nak aku bawa? Apa kata aku entertain kau orang sementara tunggu Abid Liu live? Watak apa kau nak aku buat lagi? Semua nak kena mengena dengan isap rokok. Cina kalah judi lah tu, watak tu. Along kalah judi. Aduh. Apa lalu? Janji 12. Sekarang sudah pukul berapa? 12.22 pun lu tak keluar. Apa bapok-bapok? Wah, bapok pun bapak lu datang cari gua. Tu Duyun Hasbullah. Nama lu tak payah Hasbullah lah. Nama lu lebih letak buto lah. Panggil-panggil orang pondan-pondan. Bapak lu lah pondan. Main pondan dapat anak macam lu. Oh, watak pondan. Lah, Nya. Kenapa lama sangat ni, Nya? Tak on lagi. Aku dah tunggu ni. Aku bangun je. Aku terus buka TV-nya. Tak keluar lagi Abid Liu tu. Dah lah aku tak mandi. Pepek pun tak cuci lagi, Nya. Dah terpekuk ke sini nak tengok TV. Aduh. Bodoh lah, Nya. Mak bosan lah macam ni. Mak make up pun tak lagi nampak. Kening mak tak siap lagi ni. Okey, watak apa pula? Watak apa pula kau nak aku buat? Bapak ayam. Kejap, kena renyal rokok. Hey, what cakap sama lu, Kalau lu mau jadi pelacur, lu jadi pelacur betul-betul. Lu tepat janji, lu buka kaki lu kangkang betul-betul. Lu jangan macam ni. Kata pukul 12 mau kangkang, lu sampai sekarang tak cuci lagi. Macam mana lu mau kangkang? Macam mana mau cari customer? Sial lah lu. Bapak ayam tak? Okay, next. Watak Sajat tak reti lah. Watak apa pula? Watak Sajat. Tak reti lah bahawa watak Sajat. Sajat tu spesies. Cubalah watak lebih mencabar.
Vicky, water. Vicky, give me my bottle water. I feel myself. Mafia Alung tu semua sama lah. Watak Femau. Okay, watak titi kayu Man, kata nak live TV, kenapa tak live TV? Kita bangun-bangun, tak cuci basikal lagi pun. Terus nak tengok TV, nak tengok Ebit Liu. Kesian Ebit Liu, tapi dia tak on lagi. Macam mana ni? Nak tunggu siapa? Okay dah. Thank you. Tambah air kejap, kering. Watak anti-vaksin, tunggu kejap. Aku tahu macam mana nak buat watak anti-vaksin. Jom cari pelakon baru kat IG. Kau ingat IG ni muka diorang semua boleh percaya. Semua macam aku, babe, pakai filter. Okay, anti-vaksin pelakon artis Malaysia anti-vaksin. Muka kena tegang sikit sebab baru lepas botox. Muka kena macam ni. Kenapa Evigo tak keluar lagi? Ya, sukalah tipu-tipu janji-janji macam ex-husband kita. Kata cinta sampai mampus, lepas tu tinggalkan kita. Tak tahulah live ni, kita kena propa lagi. Tipa tertipu lagi. Aduh, hidup kita tipa tertipu je. Dah lah, malas buat watak dah. Caprice. What's on the news today, bro? Dah lah, malas lah. Korang ni. Kau ingat aku ni apa? Hiburan free ke? Orang suruh aku berlakon pun kena bayar tau. Ni korang dapat tengok free je. Baru 19,000 lah. Belum 20,000 lah. Tak jadi masak sebab layan video. Kau gila. Pergi masak. Kan nanti laki bini tak ada benda, kan anak-anak dengan laki tak ada benda nak makan. Tunggu 20k. Cepat suruh kawan masuk. Naikkan ke 20k. Now baru 19.5. Pukul 1 apa? Kalau 21 dia ada 20 minit je. Lepas tu dah masuk waktu Zohor. Kena solat semua tu. Dah 2 batang dah. Korang lah suruh aku berlakon watak-watak bodoh ni. Mak Bon tak tengok lagi, dek. Makeup Love Elsa tak meletup. Dek, takkanlah aku nak suruh dia makeup macam pantat beruk, nak merah-merah, blue eyeshadow. Gila, aku nak light-light baru macam biasa. Kau hari-hari keluar macam pantat beruk ke? Ke suara aku dah sama ke? Ya Allah, tak live lagi. Janji apa ni? Ada orang kata aku Intan Syawani Hassan. Kau pengarah tapi macam tak reti berlakon je. Nampak sangat kau tak tahu orang buat lawak. Get alive, dik. Get alive, akak, makcik. Mulut macam kesial. Orang buat lawak. Dek. Yelah, janji Cina. Apa? Ya, kita semua kena scam.
Entah-entah lawyer dia tak bagi buat live kot. Wabak kebodohan kat Malaysia ni makin macam jadi, dek. Baru janji mualaf lah. Siut je korang. Aku mualaf tau. Aku selalu meeting on time. Kalau ada siapa-siapa dalam sini semua, oh, dia ada tiba-tiba dah pop up. Dia kena ada followers 10,000 baru dia live. Dekat Brigade TV, tapi kita tengok ni je lagi tadi kita tengok, okey? Nah, ni je kita tengok lagi tadi. Sidang bidah khas. Syed Saddiq kena untuk SPRM . Aku baru tahu cerita pasal yang 1 juta tu. Love Elsa last Monday. Vaksin hari ni pukul 5 aku pergi vaksin. My second dose. Nah, aku pin je siapa yang dah, aku dah pin dah. OOTD, tak ada OOTD lah. Mana ada mood nak OOTD, nak pergi vaksin. Aku hari ni nak pergi vaksin. Aku nak tutup macam aku superstar, okay? Aku tutup, aku pakai hoodie, aku pakai cumi mata hitam, aku pakai glove, aku nak macam superstar lah. Konon-konon tak nak orang kenal aku, tutup muka aku, macam tu. Mike, nak tanya sikit, kenapa orang Cina kalau kat kedai makan jarang nampak minum air manis, selalu minum air kosong? Kadang-kadang tak order air pun, tanya je pun tak marah. Memang tak marah pun. I think basically kita Chinese memang dibesarkan jangan minum banyak benda-benda manis, tak baik. Macam I memang jarang minum. Kalau I pergi restoran pun, mana-mana pun I order mineral water, please. What brand you have? No, brand, the cheap brand, ya. We only drink San Pellegrino ke, Fuji ke. Busuk-busuk kalau tak ada Evian pun boleh lah. But no other vaccine pula. No other brand, yeah. We only drink those water, yes. Still, not distill, yeah. Not with the benda-benda. Oh, no. Me Chinese no minum arak-arak, ya. Sebelum masuk Islam pun I no minum arak-arak, ya. So jangan samakan yang semua Cina minum arak, ya. Not all Cina minum arak, ya. Jangan riak pula. Sasa aku buat lawak. Apa hal lah korang ni? Buat lawak pun tak boleh. Aku buat lawak, korang ingat aku serius. Aduh, jomlah jadi serius. Aku jadi serius macam artis lain buat IG live. Nak aku buat live aku macam ni, macam tu. Sedih korang ni. Pangkal burung, kalau kau suruh aku diam, buat apa kau tengok aku punya IG, bodoh? Nampak sangat mak bapak tak ajar kau. Bodoh macam. Macam kesundal bodoh adik. Ingat ke perhimpunan sekolah je kena scam, live I build you pun sama. Aduh korang. Aduh. Thank God lah ada korang buat aku gelak ni. Kau tak memang kena scam bangun pukul 12 semata-mata nak tengok live tak on lagi. Boh.
Aku pun nak hiburkan diri aku. Babe, dah lah aku rasa aku kena tertipu. Dah lah semalam aku terbangun pukul 3 pagi masak pasta sebab lapar. Tak boleh tidur. Ni dah kena bangun awal untuk tengok live. Tak ada live. Apa? Aku tak ada phone dia lagi lah. Kau tak, aku dah WhatsApp dah. Ustaz, kenapa tak live lagi Ustaz? Dah ada live mana? Korang perupa je lah. Dah ada live, dah ada live. Mana ada? IG dia pun mana ada live? Tak ada pun. No live. Tak ada orang paksa kau tengok aku live, dek. Kau dah bertudung tu jangan tengok live. Live aku ni banyak benda-benda yang dosa. Yang bertudung-tudung, acah-acah alim tu jangan tengok live aku. Bertambah dosa kau tengok live aku, dek. Dia baik out you go. Aku pernah DM lah Ustaz David Ibit Liu. Tak pernah dijawab pun DM aku. Aku pernah lah DM dia. Dia tak pernah jawab DM aku. Masa tu DM tu tak nak cerita lah. Ya, aku pun dah bosan dah. Macam nak sambung tidur balik. Nak mandi. Tunggulah sekali solat Zohor. Lepas tu tidur balik. Brigade TV salah spell. Apalah orang ni aku. Brigade bukan Brigid. Brigade. Dia bukan bridge. Dia brigade. Brigade macam sekumpulan askar macam tu. PA dia delete semua gambar. PA siapa delete semua gambar? Korang semua benda nak cerita. Aku terlepas cakap je tadi tu. Facebook Brigade ni baru betul. Ya, aku tak nak cerita. Nanti aku cerita nanti macam-macam nanti. Nanti aku pun terlibat. Lambat lagi. Sekarang Shana semua kena maki je dengan orang. Ada bulu hidung ya? Oh, ada lah. Tak apalah. PKP kan? Siapa dah tengok muka ni? Aku buat live je. Jom aku masukkan balik bulu hidung aku dalam hidung aku. Dia delete semua gambar. Detention, ditahan lah. Kena tahan. Macam kat sekolah, kalau kau buat jahat, kau kena duduk. Orang semua boleh balik, kau kena duduk. Detention lah tu, dikawal. Tapi kau seorang-seorang, tapi kau dikawal. Serius lah, live ni on ke tak ni? Tak ada pula orang komen mengamuk atau komen dia tutup, dia off komen ni. Ada orang dah komen-komen.
PA dia kena pecat. Pandai-pandai je korang. Aku rasa tak jadi ni. Kena scam lah kita. Aduh, penat je aku bangun pagi-pagi. .12:30 malam. Kau ingat apa, nak tunggu Pontianak keluar ke baru nak live? Aku pun rasa lawyer tak bagi live. Dah 12.40, dek. Aku dah membebel 40 minit dah. Aku pergi vaksin pukul 5. Lebih baik aku check lah. Aku ni selalu salah timing ni. Kejap nak check aku punya MySejahtera. Michael Ang, high sweet, low risk, no symptom. Vaksin for Michael Ang Hai Shui. Ya, pukul 5, confirm. 22 Julai, hari ni. Nah, nampak? Confirm hari ni, 22 Julai. Perutusan Abah pun aku tak macam ni. Perutusan Abah pun aku tak tunggu macam ni, okey? Perutusan Pak Sabri pun aku tak tunggu macam ni. Paling teruk pun Pak Sabri punya aku tengok recorded. Ini gigih bangun nak tengok. Tonton nanti pukul tepat-tepat 1.20 live tu on, Abid Liu keluar. Apa korang tunggu? Pergi solat. Dan dia off. Ya, tu baru kena prank. Kalau kena fitnah, samanlah malu. Apa pula tanya aku pendapat kalau kena fitnah? Kalau aku kena fitnah macam tu pun, aku pun akan sama malu. Kalau betul lah tu fitnah kan. Ini bukan sebab director ke, artis ke, orang kayangan ke apa. Semua orang nak tahu. Sama PKP apa boleh buat. Duduk rumah seorang-seorang, duduk rumah tak buat apa. Membawang lah. Menabur fitnah lah. Memporak-perandakan Malaysia lah. Tu je lah kita boleh buat. Betul tak? Apa lagi kita boleh buat? Dah kena lockdown kat rumah. Apa lagi kita boleh buat? Selain daripada ada benda-benda isu macam ni lah yang dah lah TV tak ada show baru. Together We Stand pun, Together We Now pun tak boleh tengok. So apa lagi? Gosip lah hidup kita. And then dia-orang ni buat gosip untuk kita. Kita tengok je lah. So tak boleh kata artis ke apa ke, semua orang akan tengok. Okay? Semua orang akan buat benda yang sama. Membawa, bergosip. Berani korang cakap, semenjak kau PKP ni kau tak angkat phone, call makcik. Makcik kau ke mak kau? Mak, apa cerita baru? Kau tahu tak anak jiran sebelah tu kena tangkap. Anak jiran tu, bahasa dia ada satu perkataan je. Apa perkataan tu? Apa pak-pak, apa pak-pak tu macam bunyi tepuk tu, pak-pak tu. Anak dia tahu cakap macam tu je. Sebab bahasa tu je anak dia tahu. Lepas tu polis datang. Bapak dia sampai terbengar-bengar. Anak dia sampai, bapak dia sampai terbengar. Sampai minta pil. Kena makan pil. Anak lah. Kau jangan buat macam tu ngah. Kau jangan buat mak malu. Kalau kau nak cakap, kau jangan cakap perkataan pak apa tu. Kau guna bahasa yang elok sikit nak. Ya ngah? Dengar cakap mak tau. Apa cerita kau kat sana? Tak ada gosip ke? Oh, gosip pasal ustaz-ustaz gaduh tu mak tahu juga. Nanti mak tengok live lah. Faham? Mesti korang ada buat benda tu semua kan? Apa lagi korang boleh buat tengah lockdown ni? Tuduh orang play vaksin tu fitnah tak? Tak fitnah, memang tuduh. Korang je kena tipu. Propa konon-konon.
Singapura pun kena dah. Aduh, varian Delta lah ni. Hai, dah 17,000 dah tinggal. Tak nak live-live lagi. Yelah, orang kampung mana tahu perkataan fuck. Mesti dia ingat perkataan tu pak 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 tu. Macam kena pukul macam ni. Sama lah maksud dia. Habis bateri. Tak ada charger. Kedek. Alah, lagipun dia dah katakan. Nampak? Aku bacakan korang. Korang kena faham. Kau kena faham permainan ni. Ha. Kau dengar aku baca dia punya. Doakan ya, esok pukul 12 tengah hari saya akan live menjawab kepada semua fitnah yang melampau dan langsung tak berasal terhadap saya. Doakan. Maknanya korang semalam tak doa lah. Tu sebab tak jadi. So tak boleh cakap kau kena scam. Tak baik. Dia kata doakan. So basically it's as good as insyaAllah ada. InsyaAllah tu kalau diizinkan Allah ya adik-adik. So basically dia tak live tu tak diizinkan lah. Korang kena faham. Jangan kata kena scam. Jangan tuduh-tuduh. Tak baik. Tak baik. Hidup kena bersangka baik. Dia tak kata confirm pukul 12. Dia suruh kita doakan. Wow, ada inside information. MA Brigade TV pun kata diorang tengah tunggu UEL. Alah, mungkin lawyer dia tengah tulis skrip lah tu. Mesti lawyer dia akan cakap apa boleh cakap, apa tak boleh cakap. Sebab dia nak guna tu sebagai bukti kat court. Nanti kalau benda tu dah tersebar, dia tak boleh masuk court. You cannot submit the evidence because benda tu dah jadi pengetahuan semua orang. So dia tak boleh jadi evidence yang kukuh. Faham? Nampak sangat tak tengok show TV-TV pasal lawyer ni. Korang kena tengok cerita macam ni. Dan kau jadi pandai. Kau jadi pura-pura pandai. Dah dapat info Ustaz live lepas Zohor. Ya je lah kau lepas Zohor. Oh, ada orang bercakap-cakap kat sini. Oh, ustaz-ustaz jadian dah keluar dekat komen tu. Korang kena baca komen-komen tu. Oh, banyak. Jangan komen pun tengah bergaduh. Apa? Aku bagi sampai 1.10 je. 1.10 tak live. Aku nak off. Aku nak mandi. Lepas tu solat. Lepas tu baru aku cuba tengok balik. Bacakan. Cepat sangat. Banyak sangat orang komen. Ni ada pula hater-hater Ebit Liu.
Along pun. Lepas tu ada orang jual-jual balang Lumina ke apalah. Korang janganlah bergaduh-gaduh. UL baca sedih. Tujuan dah hilang dah. Pantang sangat, banyak sangat orang komen. 16,000 orang tengok. Gila, tak banyak komen. Kalau lepas Zohor, cakaplah lepas Zohor. Tak payahlah tulis. Sidang media khas Khamis 22 Julai 12 tengah hari. Korang wasting time menunggu. Siapa nak ganti balik tidur aku? Siap buat alarm lagi. Pui. Bodoh lah. Oh, orang bertikaikan tu 30% pasal NGO boleh simpan duit 30, boleh ambil 30%. Live dekat IG Ustaz. Dia live kat IG lah, Propa lah TV ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jadidu imanakum." Qila ya Rasulullah wa kaifa? Alamak, kenapa lah sebut nama aku syaitan-syaitan ni? Siut lah, babi lah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan kasih sayang Allah yang telah memberi kita nikmat yang banyak. Jadi saya sangat bersyukur pada Allah sebab dia memberi kita. Janganlah sebut nama aku, bodoh. Allah ni Maha baik. Kenapa dia orang tag nama aku ni? Ujian kerana dia sayang. Walau apa pun terjadi, walau apa pun yang kita lalui dalam hidup, saya pesan diri saya pertamanya ni dan kita semua. Tengoklah dia orang ni. Ujian ni semua kerana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah sayang kita. Jadi memuji Allah ni perkara yang besar, yang manis, yang indah. Turn view, apa tu turn view? Saya rasa sangat bersyukur pada Allah kerana memberi nikmat yang banyak dalam hidup saya. Saya terima kasih atas kebaikan Allah yang tak berhenti daripada dulu sampai sekarang. Allah tu Maha baik. Allah tu Maha baik dan Allah tu Maha penyayang. Dan sebenarnya kehidupan seseorang ni, kehidupan apa yang terjadi hari ni, saya percaya apa yang telah terjadi ni saya terima. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kenapalah dia orang sebut-sebut nama aku ni? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Takkan ada apa menimpa hidup kita melainkan apa yang Allah tentukan. Wa maulana, dialah pembantu. Turun view aku, macam mana turun view aku? Oh, turun view, tak kisahlah tu. Saya hormat sayang pada semua tanpa mengira bangsa agama, dan itulah tujuan hidup saya daripada dulu lagi, daripada saya 12 tahun. Mungkin ramai yang baru kenal dengan saya, baru kenal, dan saya semenjak dua menjak ni banyak orang yang saya ada live kat Facebook juga, saya ada live kat Instagram. Tuan-tuan boleh dengar kat mana-mana, Facebook ke Instagram. Jadi saya sebenarnya memang, saya lah orang yang paling tak suka untuk viral, untuk perkara-perkara tular, untuk perkara-perkara yang tak baik, atau bergaduh, mengumpat, memfitnah. Tapi saya pun, kalau tuan-tuan perempuan perasan, kalau saya daripada dulu saya ceramah pada anak-anak kecil. Saya ceramah supaya kita semua berjaya dalam hidup, menjadi kaya, dan penting menjadi terkenal, masyhur, untuk kita menjadi contoh yang lain. Itu tujuan dia. Tapi dalam masa yang sama, kita kedengar ceramah tentang orang miskin, anak yatim, supaya kita sayang, tak merendah-rendahkan orang lain, tak pandang hina pada orang lain, orang alim atau orang biasa. Saya mula kerja ni pada umur 12 tahun. Baik, saya jawab pada soalan yang tuan puan ingin sangat ingin tahu. Dan benda ni dimulakan
daripada semenjak saya pergi ke Gaza. Tujuan saya pergi ke Gaza memang saya niat membantu, dan dalam hati saya biarlah Allah yang Maha mengetahui, dan saya buat tu kerana Allah SWT. Jadi saya pergi ke Gaza tujuan. Alah, tak payah tengok live aku, tengok ustaz punya. Nanti kita live balik lepas Zohor. Ke Gaza, banyak ujian-ujian datang, fitnah-fitnah, sampailah kemuncaknya. Masa saya kat sana ada kata-kata ceramah hari-hari, banyak ceramah hari-hari live kalau tuan-puan yang mengikuti pasal Gaza ni. Soalan ditanya tentang saya dan banyak orang akan bila jawab tentang saya ni dia bunyi sinis dan sangat melukakan hati. Tapi saya maafkan sampai begitu ceramah tu sampai kat Malaysia. Tentang saya beritahu yang matlamat bagus, cara salah, tim teruk, apa semua orang pakai cakap-cakap sedangkan orang tak tahu apa-apa. Orang cuma dengar daripada satu sumber, dengar daripada Nadir Al-Nuri. Jadi dia orang yang baik, orang yang mulia. Saya setiap malam nama-nama ni saya tak pernah tinggal dalam doa saya, tapi tak perlulah saya sebut. Tapi saya beritahu, saya doakan nama ni setiap malam dalam hidup saya. Semenjak saya kenal dia orang, baru kenal Nadir Al-Nuri, Kepris, semualah yang share semua sekali, yang kat live IG dia cakap pasal saya dan lain-lain saya tak sebut lah, yang secara langsung atau tak langsung, daripada orang biasa, orang ustaz-ustaz, orang NGO, orang alim atau orang degil, jahil, sampai dekat Facebook, Instagram saya penuh orang panggil saya Dajjal. Banyak mesej panggil saya Dajjal. Maaf saya ulang je. Saya banyak dapat mesej beritahu tak guna. Maaf saya ulang je. Jadi saya babi, setan, tak guna, penunggang agama, jual agama, penipu, makan duit haram, duit kau hidup kau haram, masuk neraka. Jadi itu mesej yang paling dalam seluruh hidup saya ni. Kali pertama saya dapat mesej sebanyak tu, beritahu saya babi, beritahu saya setan, beritahu saya Dajjal. Biasalah, mualaf selalu kena tu. Aku selalu kena. Mesej isteri saya, mesej keluarga. Saya bukan terlibat dunia begitu, saya maafkan. Tapi bila melibatkan isteri, anak-anak, keluarga saya yang Ebit Liu lah, EBITLEW. isteri, anak-anak yang menangis masuk bilik saya. Dia orang tanya kenapa macam ni ayah. So saya kata dia orang tak apalah nak, jangan lawan. Sebab pada kecil prinsip saya tahu satu kisah daripada Syekh Sa'ad, cikgu yang saya hormati siang ini. Beliau kata kalau orang kata kita Nabi SAW ada orang cakap Nabi, kemudian Nabi diam, tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu, mula Nabi senyum masa orang tu marah. Tiba-tiba Abu Bakar mula jawab. Bila Abu Bakar jawab, laki tadi Nabi SAW, bila Abu Bakar jawab dia, laki tadi mula Nabi pergi. Dia tanya kenapa, lebih kurang maksudnya Nabi sebut masa kamu diam tadi malaikat jawabkan, bila kamu jawab malaikat pun lari. Tapi orang semua berbual tentang saya, dan saya pun prinsip saya tak nak jawab. Dan banyak orang nasihat saya tak payah jawab, tak payah layan. Terutama dia dekat sahabat-sahabat yang baik daripada saya, beritahu jangan jawab. Dan saya pun dulu, kalau tuan-puan tahu, banyak benda yang saya ada jawapan, saya ada bukti. Sebab saya tahu kalau saya jawab, nanti ada saya selamat, tapi nanti orang-orang yang hina saya tu aib dia terbuka. Bagi saya, biarlah saya nampak hina, nampak buruk, nampak busuk, sampai orang panggil saya Dajjal sebagai yang tak guna, macam-macam sebutan orang, tak apa. Tapi janganlah orang yang hina saya tu dia dihina. Saya kalau boleh tak nak macam tu. Tapi keadaan ni dia dah sampai melibatkan hari-hari, orang pun tak nak berhenti. Dan sampailah daripada tu sampai Kepris live sampai 2-3,000 lebih orang bincang tentang saya. Dan orang pesan pada saya pun tetap berpegang. Orang susah jawab, majoriti orang yang saya kenal susah jawab. Dan sampai kawan-kawan baik saya, keluarga saudara mara pun tanya soalan yang tak patut tanya. Dan sebab saya bukan perompak, saya bukan pembunuh, saya bukan pencuri, saya bukan orang macam tu. Saya memang hidup saya begini. Tapi soalan tu macam berat juga lah. Jadi saya buat keputusan untuk saya jawab soalan tu semua. Nora Danish pun masuk. Dan saya pun ada tim, dan dalam tim saya orang biasa yang sama-sama bersama saya. Mereka suka relawan macam-macam orang. Saya kawan dengan semua orang. Saya kawan dengan, maaf saya sebut, semua saya kawan, orang atasan. Paling banyak kawan saya orang bawah jambatan. Paling banyak kawan saya orang dalam kelab malam. Itu kawan-kawan saya. Orang yang memang orang kata maaf, orang kata cepatlah jawab. Kalau tuan-tuan nak tahu, saya kawan dia orang semua. Saya selalu bimbing dia orang, dan bukan seorang, alhamdulillah. Please straight to the point lagi, siut. Tapi begitulah keadaannya. Jadi saya pun, orang tak berhenti cakap, dan benda tu menjadi sampailah Kepris, kemudian tuduh yang berat-berat lah. Jadi saya nak jawab soalan yang ditanya tu. Okay, Joe, let's go. Saya tak nak jawab, tapi saya jawab lah. Jadi saya mula dengan soalan daripada Nadir lah, antara yang 7. Daripada saya tak nak cerita pada sebelum saya masuk. Kata-kata dia telah mengguris hati ayah saya, arwah saya, mengguris hati keluarga saya. Apa yang dicakap tu dengan sinis, tahu. Kalau orang dengar penuh, orang akan tahulah.
ada bukti video-video tu, tuan-puan boleh tengok semua sekali video-video tu. Tuan-puan dengar, tapi saya beritahu, saya maafkan dia. Saya doa, ya Allah sayangi dia, ampuni dia, sebab dia orang buat baik, kebaikan jauh lebih baik daripada saya tahu. Bukan sikit. Tapi benda ni tak nak berhenti. Orang tak nak berhenti, saya terpaksa jelaskan. Jadi antara soalan yang saya ada orang tak aju kat saya ni daripada Nadir yang terbaru, semalam yang paling kemuncak lah. Semua maaf, orang yang terkenal, asatiza banyak yang sokong saya, doakan yang ulama. Tapi tak kurang juga, boleh tahan juga yang ada Facebook, ada nama. Semua hari-hari cakap macam saya. Boleh tahan lah. Saya memang tak baik. Saya banyak dosa, banyak aib. Tapi ayat-ayat tu telah membuat saya rasa tak berhenti lah. Benda tak berhenti. Kalau tuan-puan nak cakap saya, tanya tuduh saya jahat ke, tak baik. Oh, Anjoli pun ada. Tuan-puan jangan nampak saya. Saya cuma berkongsi kebaikan dan sikit sangat apa saya buat berbanding dengan ramai orang kat luar sana. Apa saya buat ni sangat sikit berbanding apa yang orang lain buat dekat luar sana. Jadi pertamanya yang orang ulas kenapa Nadir tanya macam mana pasal kat sana. Saya beritahu tahu terus terang. Saya pergi sana dengan duit saya sendiri. Dan saya tak pernah buka satu tabung pun. Untuk pergi ke Gaza. Daripada dulu sampai baru-baru ni saya tak pernah buka satu tabung pun untuk pergi ke Gaza. Tak ada. Saya tak pernah buka apa-apa tabung pun untuk pergi Gaza. Tak ada. Tak ada. Saya tak pernah buka apa-apa tabung pun untuk pergi Gaza. Tak ada satu tabung pun saya pernah buka. Jadi saya pergi dengan duit saya sendiri. Dan beberapa sahabat yang sangat rapat dengan saya, tak perlu saya sebut nama, sahabat yang sangat rapat dengan saya, yang baik dengan saya, yang berkawan dengan jujur dan Syahidah Herbs pun ada. So mereka ada bersama-sama saya. Dan juga ada beberapa rakan-rakan dekat Facebook yang memang dah jadi kawan juga, yang mereka juga ada buat menyumbang. So ada beberapa orang dan beberapa orang saya kenal. Dan orang saya, kalau tuan-puan nak tahu, saya tak pernah buka tabung untuk Gaza. Jadi orang selalu tanya pada saya supaya saya cerita apa saya buat dengan duit saya. Jadi saya rasa tak perlu saya nak beritahu macam mana saya belanja duit banyak, saya sedekah. Saya tak perlu cerita. Jadi patut orang yang bertanya pada saya, Nadir An-Nuri, dia tanya pada saya, yang orang ramai anak muda maki-maki saya. Dia ingat saya bawa duit Malaysia pergi sana. Ramai maki-maki tak tahu pasal Gaza ni. Dia ingat saya bawa duit Malaysia ke sana. Yang collect duit, yang kumpul duit ni NGO. Yang kumpul duit ni biasa jelaskan NGO. Dan yang mengetuai kali ni NGO Nadir An-Nuri. Dia kumpul duit yang dengan 20 juta. Dan dalam live dia beritahu dalam dia seperti yang kita dengar. Dan live dia kata dalam satu tangisan dia dengan seseorang, dengan artis. Dan satu tangisan dia dapat beberapa juta, dapat collect duit. Dia pun beritahu semangat ni semua setakat berapa ribu ni kecil je. Jadi dia beritahu maksudnya yang collect ni duit ni Nadir. Jadi sekian lama dalam beberapa tahun yang collect duit ni Nadir An-Nuri. Bukan sikit dan banyaklah duit dia collect. 20 juta, segala puji bagi Allah. Ni kebaikan tuan-puan rakyat Malaysia, sumbangan duit sangat banyak. Jadi dia tanya saya, patut soalan tu dituju balik pada beliau, mana duit 20 juta tu, patut dia terangkan. Saya pun bukan nak tanya, tapi dia tanya saya, jadi soalan sebenarnya saya pakai duit saya sendiri. Saya pergi, dah bergaduh dah si Anjoli tu. Turkish Airlines. Saya tak minta, tiba-tiba Turkish Airlines dia nak sponsor. Just terletak video sikit, saya dapat tiket free. Saya bayar tu dah kurang pada separuh. Pakai duit saya sendiri. Jadi penginapan pakai duit saya sendiri. Duit sendiri, dengar tu. Rapat dengan saya, dia orang pun tak nak nama-nama dia orang disebutkan. Jadi saya pun mula macam tak faham kenapa orang tanya saya pasal orang ramai anak muda yang maki saya. Maafkan semua anak muda yang panggil saya babi, dajal, setan, tak guna, penipu, alat beli kopiah, mangkuk, semua lah. Kalau saya ulang, saya pun dah lama tak sebut perkataan tu. Memang banyak lah, memang terkejut juga saya kena maki kali ni. Boleh tahan, dajal tu tak payah sebut lah. Jadi semua soalan tu dia menyangka saya bawa duit Malaysia. Saya tak ada bawa duit sesiapa, tak ada bawa duit satu sen pun pada duit kutipan. Saya tak pernah buka tabung Gaza. Yang collect duit Gaza ni orang lain. Dan Nadir An-Nuri ketua tu, orang boleh check sendiri. Dan setakat ni apa yang update yang orang cerita, dia dah belanja mungkin 1 juta, kata kalau tuan-tuan baca, 1 juta untuk makanan. Itu kemudian dia buat ni, buat slide-slide. Sebenarnya saya pun ada slide-slide apa pembangunan saya nak buat kat Gaza begitu gini. Tapi slide tu tak menggambar kita buat apa kat sana. Jadi duit 20 juta tu setahun. Tahun depan 20 juta lagi. Tahun depan 20 juta lagi. Tahun depan kalau ada perang 20 juta lagi. Jadi patut jawab 20 juta tu kat mana, sekat mana duit tu sekarang, sekat mana, siapa patut jawab? Bukan saya, Nadir An-Nuri. Dan juga saya yakin banyak NGO kat sana yang memang sangat ikhlas, yang baik, yang banyak berjuang. Tapi saya tuju soalan ni kat Nadir An-Nuri sebab dia tanya kat saya. Jadi mana duit 20 juta yang collect semua tu, mana bukti dia? Ada bukti resip begitu begini setakat begitu. Jadi
Jadi saya tak ambil duit orang, saya tak pernah collect dan saya pun tak terfikir langsung untuk collect duit untuk Gaza. So, saya pergi atas niat saya sendiri. So gitulah. Soalan antara juga kenapa Ustaz Zul wakil Ebit Liu, saya bacalah soalan ni. Ustaz Ebit, dia kata Ustaz Zul ni dapat WhatsApp daripada masa sebelum kami pergi, kami tanya semua orang macam nak pergi, kami tanya, kami survey. Biasalah kita kalau nak buat apa-apa pun, nak bantu orang, nak beli barang, kita ni survey. Jadi dia kata dia ada beri proposal, ada beri agak kita proposal supaya kita terima proposal. Tahu tak, orang bayangkan proposal tu cara masuk, cara nak buat, tak. Proposal tu cuma beritahu harga barang. Sebelum masa kami kat Malaysia, beritahu harga barang makanan, cuma harga kotak makanan. Dia letak harga kotak makanan, satu kotak dia letak kat kita, quotation tu $40. Satu $40 tu lebih kurang, saya tak tahu lah tuan-tuan, saya kira mudah lah. Kalau kali 40 kali 4 $160. RM160 $40. Tapi saya dapat quotation yang cuma $20 dengan barang yang sama, lebih kurang $20. Jadi kenapa saya nak kena ambil $40 banding $20? Dan kalau tuan-tuan berbisnes berniaga, memang kalau kita minta quotation, orang berquotation, memang tak semua quotation kita balas. Saya ada mic, ada restoran, saya puji bagi Allah, dan ada 3 restoran dah 5 tahun. Ada mic 22 mic, Ilus mic. Jadi memang kalau minta quotation, maaf saya sebut, kalau hantar quotation, marah quotation tak diterima atau dibalas, jadi benda tu bukan Standard. sampai 30 tempat. So kita akan ambil yang terbaik. Mampus dah kedam. $40 dengan $20. Harga begitu kenapa sebulan? Asalnya niat saya, biasa beritahu daripada awal, niat saya ada 3. Satu, niat memang kuat yang saya bincang, minta izin daripada Malaysia untuk keluar. Saya nak beri barang pada Egypt Red Crescent dan Palestine Red Crescent melalui Bulan Sabit Merah Malaysia yang membantu. Kita nak serah beli barang perubatan yang berapa trailer, kita nak serahkan, kemudian kita nak balik. Itu niat saya nombor 1. Kedua, sekiranya ada rezeki lebih. Saya ni orang yang tak nak letak tinggi-tinggi sangat expectation saya. Kedua, kalau ada rezeki lebih, walaupun dalam hati saya memang nak. Kedua, saya kata kalau ada rezeki lebih, saya nak sampai ke pintu Rafah. Satu jalan pergi ke Gaza ni pintu Rafah. Itu satu jalan yang memang lalu tu je lah, senang, tak payah cerita banyak. Yang ketiga, kalau ada rezeki masuk Gaza, yang tu bagi saya agak mustahil. Saya tahu tengah perang, masa saya pergi tu perang belum betul-betul berhenti lagi, baru nak istilah berhenti perang. Jadi saya memang cuma nak serah barang. Saya cuma nak serah barang, saya nak balik. Sampai sana, sebelum tu, jadi maksudnya sepanjang tu, bila kita sampai ke Egypt ni, nak lalu polis semua sekali, kita sebelum masuk, kita dah serah nama. Egypt ni dia ada sistem tu, jaga keselamatan orang luar. Jadi sebelum masuk, kita kena serah nama pada polis. Jadi bila juga polis, apa tujuan pergi sana? Jadi kena melalui turis yang terkenal lah, Ustaz Majidi kat sana,
uruskan kita punya turis ni barang di Cairo, sedangkan barang boleh beli dekat Gaza. Kena explain kan lagi murah. Soalan ni tak wujud dan tak patut wujud sebab yang sesatunya NGO yang boleh masuk ke sana dan diisytiharkan oleh dunia, Egypt Red Crescent. Memang seluruh dunia ada bulan salib merah. Maaf saya sebut, kita kalau NGO-NGO lain ni Masya Allah tahniah, usaha pun tak boleh pandang kecil. Walau bagi satu posen, bagi setengah kurma pun Nabi kata boleh selamat ke api neraka. Tapi Palestin, Egypt Red Crescent memang diorang yang dibenarkan masuk masa pada dulu. Kalau turut bom ni yang dia boleh sumbang berpuluh-puluh ambulan dia untuk selamatkan orang semua, memang dia orang dibenarkan. Dan dia orang telah disahkan oleh dunia, maksudnya dia tak ada sebelah ke mana-mana, tak ada apa-apa, memang dia tolong. Kata orang masuk dekat sana pun tengok macam mana bangunan-bangunan, sekolah-sekolah apa ni. Palestin Red Crescent bukan biasa-biasa lah, memang luar biasa lah bantuannya. Memang secantik hospital, memang betul-betul nampak lah. Dan dia memang organisasi yang kukuh dan dia bukan tu. Sebab tu bila saya serahkan, saya memang yakin lah dia memang selalu masuk. Cuma barang saya masuk tu disuruh tunggu barang pada Dubai dengan Qatar. Bayangkan negara-negara besar semuanya memang melalui proses tu, melalui Egypt Red Crescent. Jadi tak ada timbul isu tu. Dan kalau berat jugalah kalau kita buat tuduh tu, kalau dia boleh dakwa kita, lagi teruk lah kita. Lagi teruk lah kalau kita syak pada NGO-NGO yang macam tu menyusah. Sebab aku beli barang tu, masa setengah pun tengok sebahagian pada video saya jumpa orang kat dalam. Banyak orang kat dalam ni, dia tak ada orang kat dalam Gaza ni. Banyak pun dia contoh jumpa satu adik. Ada video tu, saya tak perasan video tu. Saya jumpa adik tu tak ada kanser, ada ubat telinga. Dia kata cuma ubat tu ada kat Egypt. Banyak ubat tak ada. Jantung, nak stand jantung cuma ada kat luar. Sampai dia kata doktor nak operasi jantung terpaksa berhenti. Sebab tak ada injak jantung, tak ada. Banyak barang dia orang tak ada. Dia orang kalau nak order lift, orang meletup nak order 3 tahun. Barang medik nak masuk daripada Israel atau masuk pada Egypt ni 6 bulan paling cepat. 6 bulan kelulusan paling cepat. Kenapa kalau saya tak usaha bawa barang tu dan saya tahu PG Hisham pun masuk. Itu yang saya pertama, saya belilah barang kat Egypt. Itulah dia punya apa? Dia punya tu. Jawapan dia. Dia tak ada masalah beli kat Egypt. Dan kalau tuan-tuan nak tahu, ada orang tanya tak beli kat Gaza. Saya beritahu, saya beli kalau barang medik je, barang medik saja. Saya beli 4 lori. 2 trailer, 2 lori. 2 trailer ni saya beli dekat Egypt. Dan barang tu dah masuk. Alhamdulillah, satu raya haji, barang tu semua masuk. Dia tak ada masalah. Penuh kan nampak trailer. Saya puji bagi Allah, nak jadi takdir pula. Kerajaan Mesir pula, dia post semua barang yang orang yang banyak tu. Berlori, tak berapa puluh lori masuk. Red Crescent ni, Egypt Red Crescent. Takdir tu barang saya nampak tu. Saya tak ada suruh, saya pun tak kenal dia orang nak call suruh tak nampak barang saya. Barang saya nampak ada stiker tu. Memang barang-barang saya. Barang saya tu masuk barang saya dan kawan-kawan saya, sahabat-sahabat, tim saya semua sekali lah. Yang memang dekat dengan saya, mana barang-barang tu nampak tu. Memang barang saya dekat. Nak dari takdir, Allah nak buat. Semalam ada keluar pun kerajaan Mesir dan juga Egypt Red Crescent punya banyak barang pada Dubai, Qatar. Nak banding barang saya dengan banding barang dia orang, tuan-tuan kira tu Qatar atau Dubai. Dengan nama Qatar dan Dubai pun memang bukan kita punya ni lah. Bukan level-level kita lah bantuan macam tu. Tapi itu pun barang kita nampak jadi mula-mula dalam video. Kalau tuan-tuan boleh tengok je dekat kerajaan negeri Mesir, ada tunjuk gambar saya pula masuk takdir Allah, nak jadi takdir lah. Saya pun tak minta, tak tahu, tak sangka ada orang tag saya. Rupanya ada barang-barang saya dalam tu. Ada barang-barang saya dalam yang masuk. Jadi yang kat Gaza saya dah beli banyak juga. Dekat Egypt pun saya beli juga. Jadi tak ada syak lah. Tak ada syak. Jadi tak ada mana lebih baik, mana ada rezeki kita buat. Ada jalan sini kita buat, jalan bantu gini kita buat. Semua ada kebaikan. Ada orang kata begini, barang kat Egypt dah tentu duit tu duit Egypt. Kalau dekat barang kat Gaza, dah tentu duit kat Gaza tu duit Israel. Mungkin orang tak tahu duit kat Gaza susah pakai duit Israel. Memang barang semua, kebanyakan barang semua daripada Israel. Pembekal utama Israel, duit daripada Israel. Semua barang daripada Israel. Kecuali mungkin tak apa makan-makanan, tanaman yang lain semua daripada Israel. Kalau barang medik memang kena tunggu lulusan daripada Israel. Semua barang Israel. Duit pun duit, apa nama duit dia? Duit Israel apa? Duit shekel. Tak tahu, sana pakai duit shekel. Dia tak ada duit Palestin, duit shekel. Pakai duit shekel, duit Israel. Jadi saya beli kat Gaza, saya ulang lagi, saya juga beli dekat Egypt. Alhamdulillah kat Egypt pun sampai saya pada awal tak syak. Sebab tu saya macam heran, orang dah, maksudnya tuan dah lama duduk sana, tapi tuan macam heran bila barang masuk, barang tak masuk, rosak, busuk. Dia perkataan tu langsung tak patut diucapkan. Apa bukti barang
dibeli berjaya masuk Gaza atau masih tersadai. Yang tadi saya dah jawab lah. Kau boleh tengok kat Facebook page kerajaan Egypt. Kerajaan Egypt ni kerajaan besar betul kerajaan ni pun kecil-kecil. Jadi kalau itu saya itu memang bukan saya rancang lah, memang Allah Ta'ala tentukan. Kelima, kenapa biadab dalam layanan pada wakil Malaysia sambut siap sound lagi tak bagi buat live. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jadi sebenarnya kami nak masuk dalam tu 21 jam. 21 jam. 21 jam tu ada 21 checkpoint. Kami bersyukur kerajaan Mesir dengan bantuan kedutaan Malaysia kat sana. Terima kasih banyak kedutaan Malaysia, Encik Syahbudin kat sana, memang dia bantu pada mula sampai habis, dan juga Wisma Putra. Memang semua sekali lah, bukan. Jadi memang rezeki kita bila dapat masuk dia sampai ke tu 21 jam. Itu pun 21 jam. Dijangka dalam 6 jam, 8 jam, jadi 21 jam. So 21 jam dengan diiringi oleh kereta kebal. Memang jalan tu tak boleh, memang itulah jalan dia. Mana ada jalan lain lah. Memang kena iring kereta kebal kalau tetamu pada luar. Sebab melibatkan negara lain kan. 21 checkpoint, 21 kereta kebal. Dah pukul berapa ni? 21 kereta kebal. 21 checkpoint, 21 jam, 12 kereta kebal. Maaf, 12 kereta kebal. Jadi kami tandas pun tak sempat pergi. Tandas tak sempat pergi. Makan tak sempat makan. Bayangkan 21 jam. Duduk dalam van tegak. Itu 21 jam tegak. Tapi semangat nak tolong orang sampai. Saya kalau tak dah teruk dah tu 21 jam. Memang saya tak tahan dalam kereta 21 jam. Kalau 21 jam, aku pun 21 jam dalam kereta. malas nak layan siapa-siapa. Aku nak masuk bilik tidur je. Aku pernah go through tu. Tu pun baru berapa belas jam je. 14 jam dalam van. Jalan ni tak boleh lalu cancel, tukar jalan padang pasir, jalan tentera sama 21 jam. Allahu Akbar, 21 jam. Sampai 21 jam, sampai kat sana turun bas. Memang proses dia saya nikahlah turun bas. Dan saya tengok Nadia letak video tu. Dan memang kalau saya masa tu dah 21 jam masuk Gaza tu lebih kurang pukul 1 pagi, begitu 1:30 pagi. Jadi saya fikir saya belum sampai maghrib isyak, saya memang nak jamak. Saya memang macam tu, semua tim saya dah faham. Kalau masuk waktu nak semayang tu memang saya nak kejar semayang. So memang saya terus pergi sampai dia orang suruh macam ada duduk dekat kursi. Dan Nadia mungkin dia cakap saya tak tegur, tak pandang, tak salam. Sebenarnya masa duduk tu saya biasa kalau orang salam, orang tegur saya mesti salam, saya tegur, orang beri salam, saya tegur salam. Saya betul-betul tak perasan kalau Nadia ada dia pun. Saya duduk sebelah saya pun cepat ada ucapan daripada Rakyat Selamat Datang. Lepas tu saya cepat pergi solat. Dan lepas solat terus pergi ke hotel. Saya pun tak sempat nak tengok siapa, perasan apa semua saya tak tengok. Tapi memang bukan, saya tak ada. Dan pasal live, memang mana-mana kalau tuan-tuan ikut bantuan kami kat Malaysia pun, memang kami tak benarkan sesiapa buat live masa misi bantuan. Saya sendiri tak buat live. Kalau saya nak buat live, saya buat live. Tahu tak sebab apa tak bagi buat live? Sebab kita tak jangka masa bantuan atau perjalanan ni ada perkara buruk yang terjadi. Maksud buruk tiba ada macam-macam. Benda yang tak baik terjadi. Kadang ada orang Bukan PA dia kata tak boleh buat live sebab Astro ke? Atau Nadia yang cakap? Aku pun confused. Benda tu macam kalau tengok zaman SOP ni pula. Jadi saya tak nak benda tu datangkan ke orang tu. Jadi benda tu sebab tu saya video tu saya masukkan. Saya kan suka nak terang. Saya suka masuk perkara yang positif. Kalau tuan pengen kenal saya, siapa saya tak boleh kesana sini tempat-tempat perang. Bukan tempat jalan-jalan, tempat makan, tak. Kalau tuan tengok pun tahu kan. Memang daripada sebelum masuk tu nampak ada rumah meletup-letup. Bukan dalam Gaza
sebelum masuk daripada Mesir tu. Sebab tu jalan tu semua memang dikawal dengan tentera semua sekali. Penuh checkpoint. Kita kat negara kita mana nampak checkpoint tentera ni betul-betul memang tempat perang, bukan cerita TV betul-betul. Jadi memang Oi, kenapa banyak sangat tengok live aku? Aku tengah tengok live Abid Liu lah. Pergi masuk Abid Liu punya, tengok Abid Liu. kenapa biadab dah selesai kan? Jadi saya tak biadab, saya 21 jam saya pun tak ada tolak sesiapa salam atau tegur. Kalau aku duduk 21 jam, muka orang pun aku tak nak tengok. Aku macam nak lepuk-lepuk je orang. Jadi dia beritahu kat sana dah banyak rumah naik, ada satu rumah khas besar tu semua. Jadi beginilah kan, setiap orang ada cara bantu masing-masing. Kalau tak mustahil kalau kat sana tak perlu langsung rumah anak yatim. Kalau kira kat Malaysia ni pun banyak rumah anak yatim, banyak anak-anak terbiar tepi jalan semua sekali, bukan sikit, memang ramai betul lah. Ramai orang perlukan, Jadi tak ada, kita buat cara masing-masing. Kita hormat cara orang lain, cara beliau memberi, dan dia patut hormat cara saya membantu atau saya memberi. Kenapa susahkan kerja NGO lain dengan pembayaran ratusan ribu dolar pada syarikat halal? Ni paling saya macam kadang-kadang ni fitnah yang tak amat melampau dan Beratusan ribu. Ni memang bukan sikit terlebih, ni memang melampau terlebih. Satu, saya tak tahu apa tu syarikat halal. Saya tak tahu apa tu syarikat halal. Jadi saya melalui Kedutaan Malaysia. Kalau tuan-tuan dengar live Nadir sendiri dengan Firdaus Wong semua sekali, antara live yang disebut nak masuk Gaza cuma ada satu-satunya jalan, saya ulang ayat beliau, satu-satunya jalan untuk masuk ke Gaza ialah melalui Mile of Smile. Selama berpuluh tahun rakyat orang Malaysia semua NGO masuk melalui Mile of Smile. Apa dia? Mile of Smile. Tuan-tuan boleh ingat kalau masuk Gaza 30 semenjak dulu ada satu nama syarikat Mile of Smile. Lepas tu saya tak sebut, tapi dah beliau sebut, saya cuma ulang pada kenyataan beliau. Sesatunya jalan untuk masuk Gaza, kalau dia kata kalau Ustaz Ibi tanya, saya beritahu, dia tak tanya, dia cakap dan live tu lah. Jadi namanya Mile of Smile. Baik, sebelum saya datang, saya dah call Mile of Smile. Daripada awal kami dah video call. Bukan kami tak tahu, daripada kita tahu. Dia orang rahsia-rahsiakan, tak payah rahsia, memang kita orang dah tahu dah. Jadi bila kita sampai kat sana, Can you bring the packet without the rice one? saya boleh bawa kita masuk. Dan bila The sampai food, kat sana, the no rice one, the other one that look like kway teow. Bring the thing here. Beliau minta untuk satu kepala kena bayar 10,000 dolar. 10,000 dolar lebih kurang 40,000 duit kita satu kepala. Mana kalau nak masuk 10 orang 400,000 ringgit. Jadi saya tanya dia, biasa dengan mahal saya pun tak nak bawa semua. Saya niat paling kurang saya dapat saya seorang pun tak apa, sekejap saya nak masuk begitu. Saya urus beberapa nama untuk masuk, tapi proses demi proses dan proses itu gagal. Dia tak boleh masuk. Beliau sendiri bersama beratus NGO lain. Bila dia nak masuk setahun sekali atau 2 kali dia akan bawa beratus NGO. Supaya antara yang lead juga bawa semua Malaysia sebelum ni kalau boleh yang Sekejap, nak kencing. Tapi kalau mungkin selebriti ke apa semua yang ikut yang mereka itu orang NGO, mereka tak tahu. Tapi kalau NGO yang bawa dia tahu satu kepala ni. Saya cuba submit sebab niat kita nak pergi tanah suci, tempat mulia, tempat baik, nak bantu orang. Jadi kami hari sembahyang hajat, doa semasa saya ringkas tak cerita pasal sembahyang hajat tu, doa dengan Allah, tapi saya yakin Allah beri bantuan, ditemukan jalan-jalan yang baik. Dengan bantuan daripada menteri daripada Malaysia apa semua masa tu, hubungan Malaysia dengan Mesir jadi bertambah baik. Saya puji Allah jadi bertambah baik. Memang kena bertambah baik sebab pelajar Malaysia kat sana bukan sikit. Memang ramai betul lah pelajar Malaysia dekat Mesir. Ada rumah-rumah Malaysia kat sana, ada rumah Pahang, ada rumah Kedah. Universiti Al-Azhar tempat melahirkan kebanyakan ahli ulama, ustaz-ustaz yang sangat mulia kat Malaysia ni daripada Universiti Al-Azhar. Jadi kemudian dia beritahu saya bayar dekat halal berapa? Ratusan ribu ringgit. Jadi saya tak ada bayar kat halal tu, saya tak tahu. Dan saya pun tak kenal halal tu siapa. Mungkin lepas ni saya cuba siasat, saya tengah siasat lagi, saya tak tahu halal tu apa.
Jadi Kedutaan Malaysia, dan sekali ada satu syarikat yang memang turis, nama dia saya kongsi untuk orang lagi tuan masuk dia syarikat ni. Dia tak macam tadi RM50,000. Dia kata RM50,000 tu untuk bayar barang-barang perubatan dan boleh masuk. Saya kata tak boleh kurang sikit ke? Dia kata tu kita derma kat kita orang je RM50,000. Derma untuk kita orang RM50,000. Yang lain tu jangan risau, tuan masuk, tuan nak apa kami bagi. Tuan nak sedekah apa, nak ambil gambar dengan apa, semua boleh. Jadi kita macam saya bukan orang macam tu, saya bukan nak ambil gambar. Saya ambil gambar memang saya nak ambil, tapi saya nak benda tu betul-betul terjadi lah. Saya tak nak macam ambil gambar dah, ambil gambar jalan. Saya tak nak tuduh apa-apa lah, tapi saya tak hati, saya tak sedap. Segala puji bagi Allah, akhirnya Allah kabulkan. Jalan dia memang tak dapat. Allah beri jalan yang lebih tepat. Kedutaan Malaysia, Kedutaan Malaysia bantu kita sangat baik. Allah saja balas mereka semua. Untuk ikhlas baik semua sekali. Kemudian dapat kelulusan. Dan bila dapat kelulusan tentera kami tak dapat. Kami tak dapat kelulusan, nangis, happy. Tiba saya dah nak balik, saya call semua sekali, saya beritahu saya dah nak balik. Saya call saya dah nak balik ke Malaysia. Bila saya call kedutaan dan juga Wisma Putra, saya call saya nak balik Malaysia. Dia orang pun cuba bantu dan tanya-tanya juga rupanya tentera beritahu ada satu syarikat yang memang di-assign oleh ketenteraan sana untuk bawa. Tempat tu bukan macam tempat cuti, jadi bukan semua yang nak bawa lesen, nak bawa pas ke sana bukan calon orang. Memang tempat perang. Jadi sampai ke kedutaan saya tak sangka saya nak balik, nak jumpa jasad, cakap terima kasih. Tiba-tiba dia cakap, Ustaz ni ni ejen Perisikan Tentera Mesir. Ini ejen Perisikan Tentera Mesir, dia nak bantu Ustaz. Jadi Alhamdulillah kita pun pergilah melalui Lucky Tour. Nama syarikat yang bawa kita ni Lucky Tour. Dan cas Lucky Tour ni satu orang tadi RM50,000 satu kepala. Yang ni Lucky Tour cas kita $2,500 bersamaan dengan lebih kurang $10,000. $2,500 bersamaan dengan $10,000. Jadi tadi RM40,000, ni $10,000. Jadi diskaun berapa? $30,000. Diskaun $30,000. 40 dengan 30. Selama ni orang masuk satu kepala kena bayar $40,000. Ni jadi $10,000 satu kepala. $10,000 satu kepala. Memang patut 21 jam kawasan perang. Memang orang lain tak boleh pergi, risikokan nyawa. Jadi turis tu kalau buat bayar, bagi saya $10,000 tu besar, sangat besar. Dan bagi saya tak apa. Bagi saya tak apa $10,000. Dan memang saya dah ada resit. Resit tu beritahu untuk kenderaan. Kedutaan beritahu ni khas untuk kenderaan. So kenderaan kita masuk tu semua kita bayar. Kenderaan masuk tu memang 10 laki tu RM10,000. RM10,000. So sebenarnya saya dah buka jalan yang lebih mudah untuk semua Malaysia yang lain nak pergi. Kita melalui Kedutaan Malaysia. Nak tahu tak apa yang lebih gembira, bahagia? Semua siapa ni Mile of Smile tadi dan juga apa yang lain-lain, dia orang pun ada call Kedutaan Malaysia supaya bantu mereka. Dia macam rezeki, bukan macam memang ajaib lah rezeki dan juga usaha daripada kerajaan Malaysia sendiri. Masya Allah, sampai dia orang minta tolong kita untuk bantu 200 NGO lain nak masuk bantu. Macam rezeki tu, macam tak sangka rezeki macam tu. So apa lagi soalan-soalannya? Jadi saya tak ada bayar lebih tinggi sehingga menyusahkan NGO lain tu. Dakwaan yang fitnah dan melampau. Fitnah dan melampau gitu, sebab saya lepas ni orang kena bayar mahal. Tu memang dalam kata lain memang penipu, fitnah, melampau, zalim. Saya sebenarnya segala puji bagi Allah dah bantu untuk mudahkan daripada RM50,000 satu kepala jadi RM10,000. Bukan saya, Kedutaan Malaysia punya usaha kat sana. Saya menjadi orang pertama, segala puji bagi Allah. Dan kenapa Caprice tak ikut je cara ni, memekak-mekak? Pintu Gaza tu selepas perang. Dan saya berdoa untuk orang yang masuk, tapi benda tu kena ambil masa, memang kena ambil masa. Ni kita baru dengar tim Datuk Aziz saya dengar balik ke Caprice pun belum berjaya, tak ada kelulusan pertama pun belum dia dapat lagi. Jadi saya doakan, tapi dia orang dah balik mungkinlah sebab ada urusan. Saya ambil masa lama, berapa lama kita kat sana? 33 hari. Sampai semua tim saya tak tidur. Pukul 2 semain tahajud, cuma tak pasti cerita pula dia orang kan muda ni. Pukul 2, pukul 3 semain subuh, kuliah subuh. Hari semain duha ramai semua sekali. Masing-masing lah, tapi dia sekali panggil. Semain tahajud, kuliah maghrib, ceramah. Program macam betul-betul macam program apa orang panggil, macam kayak ibadah, macam program keluar tablik tu, sebiji lah. Macam kayak ibadah, macam keluar tablik tu. Kau rasa dia marah tak aku sekarang post kat situ? Korang tak nak solat ke? Setiap pagi nangis. Dia jadi macam sebab nak tolong. Macam selalu aku kena. Jadi sebab tu bantuan Allah datang. Begitu. Dia memang pertolongan Allah. Saya tak memang tak tahu nak semua macam mana pertolongan Allah. Taklah aku pakai akaun aku juga, tapi aku tengok phone lain. Jadi saya melalui jalan yang betul dan pintu yang betul. Jadi saya tak lalu bawah tanah. Dia memang ada dengar ada terowong. Saya tak tahu lah dia tak ada terowong tu.
Jadi kita melalui Wisma Putra. Tak berani aku nak komen gila kau. Masa tu Datuk Seri Syamuddin Hussein dan dengan masa tu Datuk Ida Murni yang sama juga membantu Kepris, yang banyak juga membantu Datuk Aziz. Jadi sama lah. Jadi memang orang-orang ni semua membantu. Macam tu memang, yalah kita rakyat Malaysia kan. Jadi memang Wisma Putra membantu. Saya bersyukur pada Allah. InsyaAllah. Apa lagi soalan? Duit bayaran tu duit poket atau duit sumbangan? Memang duit saya sendiri. Tapi orang tanya saya kerja NGO ke tak, biar saya beritahu lah. Semenjak 5 tahun lepas saya tak patut cerita, dan saya pun kalau cerita saya sebenarnya tak patut. Kalau tuan-puan tanya orang besar-besar pun, dia orang tak dedahkan dia punya akaun semua sekali. Jadi tak apalah, saya beritahu saya tak pernah buka satu tabung untuk Gaza. Saya ulang sikit, yang buka tabung untuk Gaza ni orang lain. Ramai anak muda yang maaf, yang maki saya bukan sikit-sikit. Ada keluarga saya mesej, maaf saya tak pernah lagi dapat mesej seteruk tulang hidup saya, tak pernah. Maaf babi, setan, dajjal, tak guna, penunggang, kau ni tak guna, buang kopiah kau, buang rubah kau, buang ni, matilah kau kena pernah peti, makan duit haram. Makan duit haram, makan duit haram. Jadi saya baca tu saya senyum ni, tapi memang hati saya betul-betul luka. Sebab macam orang, taklah saya bukan minta orang balas saya ke, terima kasih, tapi saya rasa macam saya tak. Kau tulis kat IG aku, kau pergi tulis kat IG Abid Liu, jom solat. Tengok kau kena lepuk ke tak. Dalam saya ceramah ni saya sebut nama orang kali pertama. Jadi so gitulah. Solat ada lagi. Aku ada lagi 2 jam aku boleh solat. Jadi saya tak pakai duit siapa, jangan risau. Saya tak pernah buka satu pun tabung untuk Gaza. Tak pernah. Saya tak pernah buka satu tabung untuk Gaza. Biasa ulang sekali, ramai yang dengar ni mungkin tak pernah tahu pasal tabung Gaza. Yang kutip tabung Okey, Gaza, dia tak pernah buka tabung untuk Gaza. Dan donation yang dia buat dekat Malaysia ni, tabung ke atau duit dia? Siapa boleh tahu? Tolong tanya. Bukan pada saya, pada tabung Gaza yang milik Nadia An-Nuri. Jadi duit tu dia isytihar dalam surat khabar TV 20 juta. Saya ni jenis tak macam kalau tuan-tuan tengok 20 juta tu soalan yang patut ditanya. 20 juta tu ke mana? Boleh duit. Prinsip saya lah, saya tak campur orang lain sebenarnya. Tapi dah campur lah ni, sebab orang mula tanya saya, saya terpaksa jawab untuk diri saya bukan nak jawab orang lain. Jadi contoh ada gambar budak lah, kat Malaysia ada budak tepi jalan. Kita ambil gambar dia masuk Facebook, kita letak nombor akaun kita kat bawah. Soalan kita, berapa banyak duit masuk dalam akaun kita bagi kat budak tadi? Berapa banyak kita bagi? Banyak orang tak gambar, pergi pun tidak, tengok pun tidak, lawat pun tidak. Atau ambil duit tu, budak tu kepala dia peletup, pecah, kaki tercabut, hilang keluarga, semua keluarga mati. Macam Dr. Aiman, semua keluarga mati kami ziarah. Seorang anak tinggal 18 tahun, nenek, atuk, pakcik, cucu, sepupu, semua sekali. Dr. Aiman tu yang bina yang jaga pusat COVID dekat Hospital Syifa. Semua sekali kena bom, semua keluarga dia mati. Tinggal seorang anak 17 tahun. Soalan saya, contoh kita letak gambar tu, letak nombor akaun. Ada tak kita pergi jumpa anak dia, bagi duit dekat anak dia tadi? Ada tak kita bagi? Kita letak gambar budak menutup kat tepi bom, letak begini-begini. Ada tak kita bagi benda tu? Itu yang patut kena tanya. Kita baguslah Abid ni fikir macam aku. Member pun hari-hari buat live kan. Buat live hari-hari buat live. Ajak saya live, buat live semua sekali. Kutip duit kan. Beliau kata dia nangis dengan satu hati. Dia dapat dalam masa tu dapat 5 juta. 5 juta. Bangga kutip duit. Kita bangga 20 juta. 20 juta tu sekarang kat mana? Kau pernah nampak 20 juta tu kat mana? Letak gambar, ulang-ulang gambar 20 juta. Resit ada resit semua sekali. Tuan boleh check. Jadi yang tuan patut check dia, bukan saya. Sebab saya, wallahi, saya tak pernah buka satu tabung untuk Gaza. Jadi tuduhan supaya saya kena terang duit saya pergi Gaza, saya pakai duit saya sendiri, saya belanja duit saya sendiri, dan tak patut saya beritahu berapa banyak. Dan tuan nak suruh saya ikhlas, masuk ikhlas, tapi tak tanya berapa banyak saya dah belanja. Jadi saya rasa saya tak patut terangkan. Siapa yang nak percaya, dia boleh percaya. Siapa tak percaya, saya ada bukti semua sekali. Nanti saya kalau saya, tapi saya tak, nanti saya serahlah bukti semua. Saya tadi pergi balai, sudah penuhkan report semua. Bukti-bukti itu saya dah serahkan. Oh, lepas ni panas lah. Mana 20 juta? Mana duit rakyat Malaysia? Saya nak tanya dekat mana, kita ada media, ada banyak. Terima kasih semua media. Mana duit Malaysia pergi? Ada 11 media utama, semua sekali yang besar-besar ni. Jadi bolehlah tanya soalan, nanti saya jawab.
Itu pasal Nadia Anuri. Dan juga NGO-NGO yang sekarang semua orang tengah tanya saya punya ni, saya punya duit Gaza, saya tak pernah buka tabung untuk Gaza. Lepas tu tuan-tuan tanya kat dia orang. Ramai maki teruk, saya fikir kenapa dia teruk sangat maki. Oh, baru saya faham. Sebab dia bayangkan saya bawa duit Malaysia. Bawa duit Malaysia, mana duit kerajaan, duit NGO, duit ni kan. Saya tak bawa duit siapa-siapa. Saya pergi atas institusi sendiri. Saya semai hajat doa, semai hajat doa. You go! So, gitu. Abelio? Saya ada soalan lagi pasal ada soalan nak tanya? Tak ada? Tak ada? Saya jawab pasal Caprice. Caprice tanya saya, Caprice hantar tuduhan daripada saya. Dia beritahu datang ke Gaza, dia rancang dia tuliskan dekat story, dan dia cakap juga dalam beberapa live dia saya sebutlah Caprice, dia cakap Caprice, Nilofa, suami Haris dan Abid Liu akan pergi sekali. Tapi apa Abid Liu buat, dia kata Abid Liu buat, dia ambil dokumen patut pergi sekali, tiba-tiba Abid Liu lari pergi jumpa Datuk Seri Syamuddin, Abid pergi, dia kata terus Abid Liu pergi sendiri sebab tak nak pergi orang lain. Wallahi, saya tak pernah jumpa tiga-tiga nama termasuk Caprice. Saya tak pernah berbincang dengan semua sekali orang ni untuk pergi ke Gaza. Saya tak pernah bincang dengan Lofa, dengan Pim Haris. Saya tak pernah bincang dengan Makcik Lofa pun termasuk. Jeng jeng jeng. Caprice panjang untuk pergi Gaza, saya tak pernah. Masa saya kat Gaza, tiba-tiba dia mesej, Ustaz apa khabar? Jadi saya balas khabar baik, doakan baik-baik. Sebab saya tak, itulah. Jadi tuduhan daripada saya yang saya buat lari dokumen, saya pun macam saya tak tahu kenapa. Saya sangka baik dan saya tak nak teruskan apa pun. Tapi saya macam fikir saya fikir saya sangka baik lah. Mungkin dia penat, dia stres, mungkin dia tak sedar apa berlaku. Saya fikir itu dia pun ada naik kereta terbang, dia kemakan pil semua sekali kan. Jadi saya fikir mungkin saya maafkan lah sebagai saya doakan dia. Tapi dia berkeras juga, tak tahu imaginasi ke apa semua sekali. Dia cakap saya buat hal dari dokumen. Wallahi memang tak ada. Saya tak pernah jumpa di Lupa tu. Saya tak pernah jumpa Pio Hari. Jumpa pernah lah, tapi untuk pergi Gaza ni tak pernah. So sebelum ni tak dulu lama lah, sebelum kahwin tu ada lah. Jumpa ni Lofa kat program Retuk tu je lah. Jadi dia cakap pergi. Dan dia kata ni kata Caprice, dia kata pada mak ni Lofa beritahu. Jadi saya pun tak nak macam-macam cerita, dah jadi macam drama ni kan. Jadi saya tak nak campur. Tapi sebab dia tanya juga, saya tak ada buat lari dokumen apa saya nak lari. Saya cuma mohon nak keluar Malaysia cara biasa aja. Aku hantar mesej jeng jeng jeng. Boleh mohon dengan immigration. Ada borang tu beritahu borang nak keluar negara. Yang paling senang nak keluar negara ni, kau nak keluar, anak belajar luar negara. Kedua, kau nak keluar negara atau urusan perniagaan, tu susah sikit. Ketiga, NGO ni kalau mendesak, tu cara isi borang tu sendiri. Sebab tu jangan kita suruh orang sana, suruh NGO ni buatkan wakil jangan buat sendiri. Bila kita buat sendiri, kita nampak urusan tak susah, senang. Tapi kita tak faham, kita serah ke orang, akhirnya kita mula tu dokumen apa nak buat lagi. Tak ada dokumen apa, wallahi tak ada. Pergi sendiri je, pergi dengan tim. Saya ada minta pendapat beberapa NGO macam nak pergi. Tapi tak ada yang boleh bawa saya pergi terus. Ada satu NGO beritahu dia boleh bawa Ustaz, tapi kena submit je lah pasport. Nanti bila-bila kalau ada kepanggil boleh pergi. Saya cakap saya sakit, saya nak pergi sekarang. Lepas tu saya dah, sebab saya tak boleh tahan tengok Gaza meletup. Saya raya pun tak raya tengok orang Gaza. Raya pun jadi tak raya tengok tentang orang Gaza. So, apa lagi tuduhan beliau? Tuduhan beliau saya sembah sujud kaki menteri kat Gaza. Itu fitnah yang sangat melampau sebab dia melibatkan akidah saya. Jadi, dia mati-mati cakap saya cium kaki menteri. Takkan, wallahi takkanlah saya nak cium kaki orang. Saya nak cium kaki orang. Cium kaki tak. Biasa beritahu menteri tu, pegawai orang utama menteri tu, beliau Dr. Mahmud, nama Dr. Mahmud memang terkenal kat sana. Dia memang banyak bantu orang dan dia raikan semua siapa-siapa yang datang, dia raikan. Tuan-puan dapat rezeki masuk, dia pun raikan. Dia akan tolong tuan-puan. Dia kata Debbie, Gaza ni bukan milik seseorang individu. Gaza ni milik semua orang dalam dunia. Gaza ni milik semua orang dalam dunia. Gaza milik semua orang dalam dunia. Maksudnya apa? Palestin ni memang kiblat kita yang pertama kalau orang Islam. Dan dari segi kemanusiaan orang bukan Islam pun kat sana dia orang kena bom. Dia orang baling batu, dia kena bom. Setakat baling batu, dia kena bom. Munasabah lah. Cara selesai kau baling batu, dia kena bom. Dia baling batu, tapi dia kena bom. Baling bom, siapa baling dulu, kita bincang lah. Kerana tak selesai. Jadi baling batu, dia kena bom. Jadi celah mana? Dia tak dapat keluar daripada negara penjara terbesar dalam dunia. Dia tak boleh keluar daripada negara dia. Tak boleh keluar mana-mana. Tak boleh keluar. Pergi masjid tak boleh. Budak-budak dapat ubat pun susah. Sampai 6 bulan. Tunggu orang mati pun dapat ubat. Dia setengah ubat. Dia bukan macam kampung, hulu ke tak. Jadi memang tak ada. Memang cium kaki tu memang tak ada.
Tu mereka kata Pak cium kaki tu macam drama. Mereka drama. Memang tak ada. Betul, tak ada. Takkanlah cium kaki. Nama aku kena sebut. Nama aku kena sebut. Dia baca ke? Aku ingat dia tengok reporter gila. Jadi dia ada stres. Saya dah nak balik, saya call dia. Saya masuk dekat Gaza. Dia tak dapat masuk Gaza. Belum dapat. Dan kemudian kalau ada rezeki masuklah tahun ni, tak tahun ni, tahun depan. Jadi dia nak masuk Gaza, tak dapat. Jadi dia bukan boleh macam masuk nama daftar tak. Kita kena serah nama kementerian kat Mesir ni kan tempat memang perang. Jadi dia kena check nama kita, nama ayah, nama bin. Kok kita ni pengganas ke apa semua nak kena check. Nama aku kena sebut. Famous aku, dik. Famous mak kejap. Terus naik view aku 1002. Nama tu sekali. Apa bodoh lah korang ni. Serah nama. Nama pun dalam tim saya berapa orang. Dia terpaksa keluarkan. Dia nak 10 orang. So masuk 10 orang. Dia nak berapa orang, berapa dia minta kita masukkan. So dia beritahu apa. Jadi bila kita nak balik, Dr. Mahmud datang kat bilik saya. Dr. Mahmud tu bayangkan menteri datang bilik kita. Tuan boleh bayang tak kalau macam orang macam kita timbalan menteri lah. Timbalan menteri datang bilik kita. Macam mana timbalan menteri datang bilik? Datang bilik. Saya terima kasih. Dia tak berhenti cakap saya baik. Tapi tu tak apa saya fikir. Saya cakap kat dia lagi baik. Saya menteri kat Malaysia ni pun saya jumpa baru-baru ni lah. Sebelum saya tak pernah jumpa menteri-menteri pun. Saya orang kampung, orang biasa je. Orang nak raikan terima kasih kat saya gembira. Tapi di menteri, timbalan menteri datang bilik. Sebab bagi dia Gaza ni, aku rasa lepas ni sibuk lah orang nak tanya mana 20 juta tu pergi. Lofah kena attack lah, betul ke tak? Mampus. Jeng jeng jeng. Standby. Apa ni, kita kebas standby, kami pukul 5 pagi kena keluar. Itu cerita dia. Sebab kami memang 3 hari je. 3 hari. Tapi kami buat banyak-banyak kerja. Memang orang yang bawa kami bukan semustahil sampai akhir berjaya. Saya puji bagi Allah, kami nak keluar pagi-pagi. Tapi kami tak boleh terlambat. Kalau terlambat dia akan jadi masalah. Sebab kita kepada standby, dia ikut time. Betul-betul macam cerita TV juga. Tapi ikut time. Betul-betul. Tak boleh terlambat sikit pun tak boleh. Tapi menteri ni minta kita jumpa dia. Sebab dia dah pada awal. Dia sebab kita patut sampai siang dan sampai malam. Dia buat apa? Dia bagi kita, Masya Allah, Dr. Mahmud baik sangat. Dia bagi kita sijil anugerah Duta Muhibah Palestin. Siapa yang pergi post suruh dia balas DM aku? Tanya tak bayar lagi sedap kan. Kepis kata kami bayar sijil tu. Dia beritahu pada beberapa orang dekat live yang tak ramai sangat. Alah, Caprice tu nak buat cerita pun bayar untuk sijil. Kreatif lah sikit. Boleh print sendiri. Sijil print sendiri. Degree pun boleh print sendiri. Sebab dia bukan nak apa. Dia nak hargai kita. Jumpa dia. Kerana kita sibuk buat kerja kan. Kita bukan menteri. Jadi kenapa kita menteri nak jumpa apa. Tapi bila kita dah pergi sana, rupanya kita wakil Malaysia kan. Rupanya macam tu kita wakil negara kita. Jadi kalau macam kita pergi apa. Dia ada. Caprice ada kata ke dia beli sijil tu? Mana aku tak baca pun. Kenang-kenangan bahasa kawan-kawan. Aku TikTok dalam kes ni. Saya kata saya beli sijil Gaza. Saya tak beli. Wallahi tak beli. Wallahi memang tak beli. Saya bukan nak. Saya banyak lagi hidup saya pada hari doa, ya Allah jangan ada RM1 makanan yang haram masuk dalam perut saya. Itu doa saya sejak dulu. Jangan ada RM1 makanan yang haram masuk dalam perut saya. Atau hidup saya jadi haram. Itu saya dah berniaga dari dulu. Saya punya niaga pun tak pakai geber-geber. Kalau tahu macam nak berniaga pada dulu sendiri semua sekali. Saya buat training. Tak ada pun sendiri semua sekali. Baru ni rezeki ada. Dapat kawan-kawan yang ikhlas, baik, orang besar atau orang biasa. Jadi aku tambah lagi. Nabi doa Lizi. Jadi apa tadi? Sama ada soalan? Jadi Caprice tadi soalannya apa tadi? So saya memang tak dicium kaki. Memang kawan baik. Sampai sekarang Messi. Kalau tuan nak tengok Messi pun sampai sekarang Messi. Ada Nadia Nuri pada tunjuk petikan Messi tu. Sampai sekarang saya masih Messi lagi. Masya Allah. Soalan? Jadi memang tak ada minta. Memang tak ada apa cakap ni. Memang sampai sekarang kawan baik. Lepas tu saya ada tanya juga, Nadia Nuri ada print screenshot beritahu yang dia cadang dekat Menteri Gaza tu, dekat Dr. Mahmud, supaya bagilah apa projek kat Ustaz video supaya dia terkenal, supaya buat begini-begini dan sumbang begini-begini. Dia cakap dia cadang. Tak apalah siapa cadang, siapa mula. Memang macam Gaza. Bila saya sampai sana, tahu tak apa tu dia cakap, Nadia Nuri dia cakap dua. Satu, dia cakap dia yang cadang pada menteri. Kedua, dia cakap pada ni dalam dia punya Vicky, give me cigarette Vicky. Palestin Recreation ni stres sebab saya nak buat benda yang banyak menyusahkan dia. Jadi dia nasihatkan dia orang supaya bersabar. Jadi dua-dua tu saya rasa, saya tak tahu boleh tanya Vicky. dia, tapi saya rasa dia tipu. Vicky, Maaf saya tak jarang give me cigarette. nipu sebab tahu tak apa. Sebab
sebab Palestine Red Crescent tu masa sampai dia duduk sebelah saya. Rupanya dia beritahu pada semua dia lah wakil Malaysia semua sekali. Dia lah wakil dan dia lah tahu semua sekali begitu begini. Tak apalah tu, saya pun tak kisahlah. Secret. Dia mengaku begitu. Tapi yang lebih ni Palestine Red Crescent cakap dia pun tak apa kenal Nadir. Dia pernah nampak Nadir tapi dia pun tak kenal Nadir. Bayangkan orang kuat yang bantu kat sana Palestine Red Crescent, dia kata dia tak kenal Nadir. Dia tak kenal Nadir. Thank you. Cakap dia tak kenal video, saya pun tak kecil hati. Sebab bukan negara kita. Kalau orang kat Malaysia tak kenal, macam saya tak kenal langsung, tak kenal ceramah. Tapi kalau saya orang kat Gaza langgar, saya tak kenal saya langsung, saya sikit pun tak kecil hati. Sikit pun tak kecil hati. Sebab bukan negara kita. Kita pun kat negara kita mungkin kita hero, bagus. Kat luar orang tak kenal pun kita. Berapa nama je dalam Malaysia ni selepas sampai luar negara orang kenal. Berapa nama boleh kira dengan jari. Tak payah sebutlah nama tu. Dia perempuan boleh check kat luar negara. Ada siapa orang Malaysia ni yang buku dia dekat luar negara, nama dia kat luar negara, ada berapa nama je. Jadi tak kisahlah. Bukanlah satu kebanggaan mesti nama kita terkenal. Tapi kisahnya saya nak jawab sekarang. Presiden Kesel dia kata dia tak kenal Nadir. Dia pernah nampak Nadir. Pernah nampak lah. Dia kata saya tak kenal Nadir. Saya tak ada pernah langsung, tak pernah berusaha ni. Jadi dia beritahu Presiden Kesel mengadu kat dia. Jadi benda tu sangat mustahil. Sebab dia orang berhubung kait rapat dengan kita orang sampai sekarang. Dan juga isu yang timbulkan, dia kata saya telah malukan Malaysia. Itu tuduhan yang sangat berat. Malukan Malaysia. Sehingga saya pun dia beritahu untuk saya ditanya balik. Dia yelah, kerajaan Malaysia tanyalah balik kenapa saya ada malukan apa semua. Saya pun tanya, dia orang tak jawab lagi. Dia orang tak jawab kenapa saya malukan tu. Tapi akhirnya rupanya orang Kepri dah viralkan. Ini sebab gambar. Dia kata gambar post 2 kali maitkan. Kalau tuan nak tahu orang yang postkan ni Kepri ke Nadir ke, semua yang pergi sana cuba tuan tengok. Dia orang pun ambil gambar dengan budak dengan gambar patung. Jadi tak ada masalah pun gambar tu. Kalau tuan tengok video saya, budak-budak tu semua happy. Saya bagi belanja, bukan bagi patung je. Kat dalam Gaza ni, perkara yang saya buat, dari cerita saya buat 4 trailer, 4 lori, 4 trailer, 2 trailer, 2 lori. 2 dekat Mesir dah masuk satu Raya Haji pun ni. 2 saya beli kat sana. 1 saya bagi ke Hospital Shifa. Kedua saya bagi dekat Hospital Al-Quds. Al-Quds dengan Shifa. Dan satu lagi saya beli banyak betul kursi roda dan juga alat sukan tu, yang adik-adik yang bersukan tu, saya bagi dia orang ada hadiah-hadiah. Banyak saya beli hadiah, kursi roda. Banyak saya beli, beratus juga kursi roda saya beli. Obat semua sekali banyak lah. Bagi saya banyak lah. Tapi kalau bagi mereka, bagi Nadir kecil ke, saya tak tahulah. Bagi saya banyak lah. Luak juga lah duit saya, luak. Luak duit. Jadi apa lagi? Jadi tuan ada saya buat rumah anak yatim. Rumah anak yatim tu jadi sekolah, pernikahan lah. Sekarang ada lagi, sekali puji bagi Allah. Apa lagi? Kita buat tempat bagi makan, ada bagi makan free. Kemudian so begitu. Dan ada soalan juga, kenapa blok Caprice? Biasa beritahu. Kenapa blok Caprice? Jadi memang saya kalau benda negatif saya blok. Bukan sikit negatif. Biasa beritahu bapak saya tengah sakit. Bukan sakit biasa, doktor kata tinggal 10 hari. Dan ramai ingat macam saya main-main ke tak, bukan saya betul-betul hari 10 hari. Saya sayang ayah saya lebih bernyawa saya sendiri. Segala-gala hidup saya tentang mak ayah saya. Kalau orang kenal saya, hidup saya tentang mak ayah saya. Saya sayang ayah saya. Hari menangis, sakit jantung saya berdebar, jantung saya laju sepanjang mana fikirkan ayah saya. Tapi ini perjuangan ayah saya sudah teruskan kat Gaza sampai selesai. Jadi bila saya sampai kat KL, saya minta kendaraan KKM. KKM pun post yang saya pergi ziarah ayah saya. Dan memang boleh ziarah ayah, ramai orang cakap tak boleh ziarah. Kalau COVID, positif COVID meninggal, memang tak boleh. Saya tak ulas sebab tu. Tapi ayah saya negatif, ayah saya buat ujian negatif. Saya pun dah negatif. Saya buat ujian tu 2 kali saya negatif. Sebelum gerak pada Mesir, Egypt, sampai saya masuk ke KL, KLI buat satu ujian, saya dah negatif, saya dapat kendaraan KKM. Untuk pergi tu saya kena pakai full PPE dan saya kena pergi dalam tempoh yang sekejap, setengah jam je. Satu KKM bagi 1 jam, hospital Gleneagle bagi saya setengah jam. Jalan dikosongkan dan memang saya negatif COVID setakat tu sampai saya tengok ayah saya. Sampai takkan saya tak boleh tengok ayah saya mohon lulus. Siapa boleh mohon juga, sebab tu mohon di balai, mohon ada rezeki lulus. Saya doa semua dapat jumpa ayah dia. Tapi dia mesej saya, satu dia mesej saya panjang, dia tunjuk yang dipost ni. Bukan saya nak mengededahkan semua ni. Bagi saya sebenarnya WhatsApp, DM, PM ni benda yang private dan tak patut didedahkan siapa. Kalau kita berkawan dengan orang, apa-apa yang orang WhatsApp dengan kita, benda private, DM, tak boleh post ke awam kalau kita nak berkawan dengan orang. Kecuali nak post, kena tanya dulu, boleh tak saya post? Itu kawan. Sebab kadang bahasa-bahasa kawan-kawan kita. Jadi tu tak apa jadi. Saya pun, dia mesej saya satu, dia tegur saya pasal patung tu. Dia cakap saya terlalu nak media dia post patung. Tapi
part kedua dia tak post. Apa part kedua dia kata dia tegur saya, dia kata saya tak patut post sebab ramai orang Malaysia tak dapat ziarah ayah dia masa sakit. Ayah saya bukan sakit, ayah saya nazak nak pergi dah. Jadi tak bagi saya pergi lawat ayah saya, macam mana Ustaz dapat kebenaran dan Ustaz post. Kalau benda tu tak ready, KKM pun tak share. KKM siap share. Doakan yang Ustaz sihat. KKM yang tak ada hubungan dengan saya, maksud saya tak adalah, tak tahu siapa takbir urus Facebook KKM, itu pun dia cakap doakan yang Ustaz, punyalah baik. Ini sebagai macam kawan, sahabat, dia boleh marah macam tu, buka hati saya. Saya nampak pun saya tutup sebagai manusia biasa. Aku tambah lagi. Saya lontar ke tepi. Saya lontar, saya sedih. Macam saya satu buat tu, lepas tu kedua dia tuduh tu dan rupa dia dah forward dah tu kat kerajaan Malaysia. Saya dah kena tanya, saya sedang soal siasat. Saya dah penat, saya guna duit saya sendiri, saya tak minta duit orang. Saya cuma minta tolong dan Alhamdulillah dia bantu saya. Tiba-tiba saya di soal siasat. Jadi bila saya kena soal siasat, benda tu bagi saya macam melampau dan saya sangat sedih dan saya tak dapat jawab apa-apa. Dan saya nak sudahkan ayah saya je. Dan betul rupanya lepas tu ayah saya meninggal dunia. Saya dapat jumpa sekejap je. Tapi Alhamdulillah masa jumpa ayah saya tu, tak tahu tak apa dia. Saya jumpa ayah tu dia sedar sikit. Dia cakap saya, AB ambil lotion tu, sapu kat badan. Ambil apa lotion, dia minta sapu kat badan dia. Lepas tu dia minta saya tolong tuangkan air kat mulut dia. Dia tak sedar. Tapi time saya nak pergi tu, ayah saya sedar. Saya sebulan nangis rindu jumpa ayah saya. Saya bukan nangis sebab saya kena dekat sini ayah saya. Yang dia tahu masa saya nak pergi, saya nak pergi tu, dia dengar pasal apa orang cakap pasal saya, ayah saya tahu. Pasal Nadia cakap live tu buat hari ni, saya nak tahu pasal saya. Video pun live, cerita pasal saya tak tengok pun, tapi TV pun masuk kat WhatsApp saya. Ayah saya pula tahu. Mana dia pergi tu dalam keadaan dia cepat sampai saya balik. Dan sampai saya habis ngam-ngam, habis kuarantin. Habis saya kuarantin, saya tengah baring. Dan memang nak keluar malam tu, orang beritahu saya, Ustaz dah tak ada. Ayah Ustaz dah meninggal dunia. Ayah Ustaz meninggal. Jadi kemuncak perjalanan. Bagi kawan, air mata ni, kalau kawan tengok kawan menangis, dia menangis. Dan banyak juga orang message saya, air mata saya ni air mata palsu, tapi saya pun tak hidup orang lain. Banyak orang tulis rasa saya nangis, orang kata saya main perasaan, tak apa kan. Mungkin dia orang masih ada ayah, ada mak. Satu hari bila tak ada ayah, tak ada mak, orang tahu. Bila kata kenapa Ustaz ambil video, dia tahu saya tak ambil video ayah saya. Adik-adik saya pun tak cakap, biasa beritahu sebab apa saya ambil video ayah saya. Tak patut pun saya terangkan, tapi saya terang ni. Saya ada mak, saya rindu mak saya. Hampir 6 bulan setiap malam saya nangis. Tahu tak apa saya buat? Saya cari suara mak saya. 6 bulan saya cari suara mak saya. Saya ambil handphone dia lama-lama, dah jatuh saya repair. Saya cuma nak dengar suara mak saya. Kenapa lah aku ni? Suara isteri ada, suara anak ada, suara kawan ada, ceramah aku punya banyak. Suara mak aku satu pun tak ada. Apa saya buat? Sebab tu saya ambil video ayah saya. Nak tahu tak hari ni jawab ayah, adik-adik saya semua ada Osmo. Yang tak pernah beli Osmo, adik saya beli Osmo tu. Apa? DJ apa Osmo. Adik saya beli handphone khas tu, rakam pergerakan ayah saya je. Tahu tak sebab apa? Itu namanya rindu, cinta. Buat yang tak ada, bukanlah mesti, bukan nak sembah gambar tu, video tu. Ambil gambar ayah, mak kan. Jadi barulah pelajaran. Saya dah rasa masa mak pedih nak cari suara mak tu tak ada. Mana dengar pedih ada suara mak, ada suara mak. Sekarang saya ada gambar video saya dengan ayah saya. Tahu tak kenapa? Simpan sendiri sudah lah. Cuba tuan tengok, ada tak gambar dalam handphone kita simpan? Handphone pecah, hilang, rosak. Tahu tak kat mana antara memori yang paling kuat sekarang? Instagram dan Facebook. Nak scroll tag dia, Abiq Liu lawak ayah, terkeluar video kan. Abiq Liu, Caprice, Nadir keluar. Nak fikir apa? Abiq Liu, Dajjal keluar, tag je. Abiq Liu penipu keluar. Abiq Liu hilang keluar. Tag dia apa keluar. Sebab tu letak Facebook Instagram. Saya minta maaf kan. Kita pun ada. Kita ada video. Video arwah ayah. Banyak. Saya orang paling macam hidup saya untuk ayah mak saya. Baik, ada soalan? Boleh tanya soalan? Kau janganlah hina aku. Aku menitis air mata. Syaitan. Sedih tu. Kau ingat Abiq Liu je boleh menangis. Aku pun boleh menangis tau. Syaitan korang. Boleh media nak tanya, boleh. Tuan-tuan pun boleh tanya juga. Dr. Lini Fahdau dekat Instagram.
Facebook ada. Salam Ustaz. Aku salam. Saya Alia daripada Islam. Saya tanya lah, komen Ustaz bila ramai yang minta Ustaz tukar pin, tukar personal assistant especially sebab ada yang cakap macam personal assistant Ustaz ni buka show off yang melampau dan suka menyindir yang sebenarnya bila pin ada pin yang macam ni, benda ni boleh merosakkan nama baik Ustaz. Terima kasih. Baik Alia, sebenarnya kalau kita dalam kerja perkumpulan ni, kalau sebenarnya kalau berjaya tu saya, kalau tak berjaya tu pun saya juga. Dia bukan tim saya. Jadi kalau yang buruk tu saya, dan semua ni mesti bermula pada, tapi itulah soalan-soalan yang dihentam tadi sebab orang tak berani nak hentam saya sangat. Jadi orang mula salahkan tim. Sudah tentu apa yang terjadi dalam pengetahuan saya. Apa yang terjadi ni semua sekali dalam pengetahuan saya. Jadi apa yang fitnah pada, dan tim saya ni bagi orang, ada orang yang intelek, ada orang berjaya, ada ahli perniagaan, ada ustaz, dan banyak tim saya paling ramai sekali sekarang setengah kita duduk sini, ada berapa lori kita dekat seluruh Malaysia. Kalau pada sangkut seluruh Malaysia, lori kita sedang buat misi bantuan kat Kelantan, kat Johor tengah edar barang sekarang beratus-ratus barang seluruh Malaysia. Jadi dalam tim ni tahu tak, kita macam misi masuk, semua kita ambil, kain kotor, kain bersih, semua masuk. Jadi mudah-mudahan keluar esok, mudah-mudahan baik kan. Orang nampak saya macam baik, entah-entah saya tak baik kan. Jadi saya pun kalau kata saya jangan taksub saya, betul tu, jangan pernah taksub saya. Jangan taksub. Cuma nampak baik semua. Jangan taksub tengok live aku sangat. Aku ni jahat. Betul, saya mengaku je. Saya minta maaf. Saya selalu kan mengaku minta maaf. Tapi kan ini fitnah. Jadi dalam tim saya ni bagi-bagi orang, banyak juga yang daripada bawah jambatan. Orang suruh saya ambil, Ustaz ambil lah bawah jambatan kerja, saya dah ambil dah. Sekarang nak suruh saya buang pula yang kerja bawah jambatan. Dia saya kutip budak daripada hutan, anak orang miskin, mak-mak orang miskin, susah, duit nak sekolah pun tak ada. Saya ambil dia, maaf saya sebut kalau bahasanya, saya kutip dia. Jadi saya punya sahabat tim saya. Ada juga orang daripada kerja jaga kelab, sekarang jadi tim saya jaga kelab, suka kelab, duduk kelab malam hari, sekarang tim saya. Ada dalam tim saya yang banyak bantu saya juga, orang kata apa, transgender, ada juga transgender, terukkan transgender, cantik betul, bukan sikit yang cantik, betul yang cantik. Sekarang jadi tim saya, bukan sikit, ramai. Ni yang tuan-puan nampak, ramai lagi yang tuan-puan tak nampak. Dan banyak orang jadi sukarelawan. Jadi saya, bukan tugas saya untuk menilai sesiapa, saya pun tak menilai orang. Kebanyakan orang panggil sadar-sadar, orang kutuk ni semua. Alhamdulillah anak sekarang 3 orang kat Facebook sana sini. Jadi saya macam takkan merendahkan mana-mana orang. So, baik, soalan lain? Ada soalan lain? Masya Allah. Ada soalan? Boleh dekat Instagram pun boleh. Maaf yang tak nampak sebab ramai lah. 300,000. Tanya boleh tanya, selagi tak terpotong line ni. Jadi memang dalam tim saya macam-macam orang lah. Memang kalau tuan-puan kata saya tegur, bukan kata tegur, belasah pun ada, macam-macam orang. Tapi kami semua macam dah jadi sebuah keluarga kan, senang sama senang. Aku tak nak tanya soalan lagi lah. Di mana kita Aku bagi statement-statement lawak je, hiburkan korang. Ada soalan? Tak ada. Ni apa Ustaz petikaikan, Ustaz rekod video kanak-kanak kat plastik. Jadi orang yang petikaikan ni pun, orang yang petikai buat video ni, dia pun buat juga gambar-gambar, video-video, bagi patung apa semua. Yang paling lama kat saya Nadir lah, bagi patung. Sekali gambar apa yang saya ada tu dia pun ada. Cuma beza gambar saya tu viral, gambar dia tak viral lah. Macam tu lah, rezeki masing-masing kan. Saya dulu tak ada, orang tak tengok saya pun. Dia tak ada, saya tak pernah macam nak dengki orang lain ke, tak ada. Ada tanya, tuan-tuan boleh tanya je. Yang saya simpan sebab apa yang saya tahu ramai tak tahu kan. Jadi kita jangan macam Muhammad Rashid, jangan rendahkan sesiapa. Jadi kita jangan rendahkan sesiapa. Puan Fauziah kau usah macam. Terima kasih. Boleh dia tanya. Jangan simpan-simpan. Dia ada orang beli saya sekarang musim semua share kan. Jadi saya fikir macam saya tak nak orang lebih ramai share dan pedih lah untuk anak-anak saya, keluarga kan. Selalu saya nak jadi bantu semua orang. Saya tak nak orang lain jadi aib. Saya nak jaga aib orang yang kata saya. Orang yang aib, dia kata saya
kalau boleh biarlah saya buruk, jangan dia buruk. Saya belajar itu dulu. Tak apalah, esok Allah jelaskan, tak apalah. Biar orang yang buruk situ, biar saya nampak buruk, dia jangan buruk pun tak apa. Tapi bila anak saya nampak ayah dia buruk, dia sedih, dia kesian, dia percaya saya sampai dia nangis, nampak yang tak lawan. Cakap apa? Jadi saya tak boleh. Jadi bagi saya anak saya lebih utama daripada orang lain. Jadi saya terpaksa jelaskan segala tuduhan dan fitnah yang melampau yang dia orang semua beri kat saya. Tuduhan tu memang melampau gila, yang sikit ni melampau. InsyaAllah. Boleh dia tanya tuan-tuan? Boleh tanya, dia tanya lagi. Ada lagi tuduhan kepis yang tak terjawab ataupun nanti ataupun tak jelas. Apa tuduhan kepis apa? Apa tuduhan kepis? Mafia. Live tu yang paling antara yang macam live tu ramai juga dan ramai menyertai. Dan saya tak faham macam mana boleh. Dia cakap kumpulan tim saya ni bukan macam tim orang lain. Dia tak sangka macam mafia. Macam apa? Mafia. Geng Abiliu macam mafia. Tu macam boleh tahan juga tajuk tu. Abiliu mafia. Jadi tujuh saya tuduhan, tuan-puan nampak saya macam mafia? Soalan pertama saya. Dia cakap saya macam mafia. Jadi sebab tu saya kata mungkin dia stres. Jadi saya cuba maafkan tapi dia tak nak berhenti. Dia nak saya pula nak nanti dia nak live nak kata saya. Macam saya jadi macam saya sebenarnya diam. Kalau saya nak cakap dia tentulah bukan saya nak ni lah, insyaAllah saya boleh jelaskan. Jadi dia cakap saya mafia. Tahu tak kisah mafia? Dia cerita dalam live dia. Ada saat beberapa live. Ni live ni ramai juga. Tapi tak seramai 2,000 tu lah. Tapi ramai juga. Ibu apa dia panggil? Yang beramai ni. Jadi dia kata macam mafia. Dia sampai-sampai dia cerita ayat ulang ke please. Lebih kurang lain. Lebih kurang tak perlu tersusun macam dia cakap. Sampai ke hotel. Tahu tak kenapa pergi hotel? Saya nak balik. Saya nak jumpa dia. Saya nak tenangkan hati dia. Wallahi saya sikit pun tak sangka yang dia nak. Saya tak pergi dengan dia. Saya bukan mengat Ustaz tersalah pilih tim. Ambil dia polis itu. Saya tak pernah janji dia. Saya bukan tak janji. Saya tak pernah cakap dengan dia pasal lagi Gaza. Tak pernah. Saya dekat Gaza lama. Dia tanya khabar saya. Jadi masa saya dekat saya ajak dia jumpa. Sebenarnya daripada sebelum saya nak masuk tu saya nak jumpa. Akhirnya dapat jumpa. Saya panggil dia datang. Jumpa ke hotel saya. Sampai dia datang beberapa orang. Jadi saya tunggu kat bilik saya. Hidang air. Tim saya buat kain. Ambil kacang-kacang. Mafia tu apa? Aku lupa lah. Apa cerita mafia? Ingat lama lagi dia tiba dia sampai. Jadi bila sampai-sampai ada seorang tim saya suruh sambut dia. Kami semua dapat kain sensor. Kat Egypt ni ada kain baju kulit. Tak mahal pun. Harga dia 100. Baju kot RM200. Tapi tak lebih tu lah kot RM1,000. Kot kat sana satu suit RM200. Tuan-tuan nak berniaga satu suit tu lawa-lawa tu. Jahit dia lawa macam jenama mahal pun jahit. Kalau nak pakai suit tu RM200-300 je. RM200-300 baju suit tu. Tiba baju suit kat cerita. Macam Bizinzo tu. Cerita Bizinzo RM200. Saya tengok Bizinzo RM200. Cerita Korea tu. Tiba anak saya tengok sayang anak. Saya tengok RM200. Baju kot. Lepas tu baju apa nama. Jadi tim saya beli baju jaket kulit. Berapa beli RM200 kan? RM200 tempah. Dia orang badan boleh tahan juga semua kan. No, apa cerita kenapa dia cakap tim Abiliu macam mafia? Kenapa? Nak balik tu kita beli. Dekat situ je kita beli. Lalu kita sampai dia orang pakai baju. Nak balik lagi airport. Lagi KLIA. Beg dah aku tengah susun apa. So orang sambut dia. Saya suruh sambut. Layan ni macam layan saya. Dia orang hormat dengan saya. Dia orang rasa ni macam saya dengan cikgu anak murid dan lebih kurang. Dia orang layan saya kalau tahu kat tim saya ni. Kalau tahu orang kata dia orang macam-macam mana. Walaupun macam-macam latar belakang. Yang teruk lagi banyak pada yang baik pun. Yang baik pun ramai juga. Tapi tak apa dia. Dia orang layan saya ni macam. Aduh, aku kena keluar lah. Aku ada meeting lah. Aduh. Macam layan ustaz. Macam layan cikgu. Macam sampai saya tak suruh dia orang sini yang buat. Saya tak makan dia. Tak nak makan. Tak mula minum dia. Farah Mendoza masuk. Boleh lebih makanan tu. Jadi macam keluarga dah. Macam saya tak ada apa. Saya tak pernah suruh. Saya pun tak suruh panggil saya ustaz. Tapi dia orang layan saya baik sangat. Jadi masa tu dia orang, saya suruh layan kepis macam tu. Sambut kat bawah. Jadi bila sambut kat bawah. Sambut dekat bawah tu. Kepis masuk. Kebetulan 4 orang nak susun beg. 4 orang ada dalam lift. Nampak kepis nak pergi bilik ustaz. Tak apa kita orang bawa 4-4 ni. Sebenarnya saya nampak kepis kan. Mestilah nak tolong. Yelah nak layan dengan baik. Sebab saya ni bawa kepis ni atas di bilik saya. Jadi 4 orang pakai kot. Semua dia orang tegak. Dalam tim saya pun ada memang ada beberapa orang memang dia orang bodyguard lah. Memang yelah macam-macam orang dalam tim saya bodyguard. Bukan sebab saya bayar bagi bodyguard. Tak, memang jadi keluarga. Kadang sama-sama. Kadang dia orang bodyguard saya. Kadang-kadang saya pula bodyguard dia orang. Kadang tak tahu. Kadang macam tu. Dia dah naik lift. Sampai kat bilik. Ada orang depan pintu juga. Jadi saya dengar dia tertekan. Dan dia ada banyak masalah masa kat sana. Saya dengar ada ujian datang. Dia seorang diri tak dapat bawa tim. Dia terpaksa ikut. Bukan terpaksa dia disponsor oleh tim lain. Tiket sebagainya. Masya Allah ni tim Dato' Aziz
Aziz UMNO kat sana kan, yang banyak bantu dia kat sana. Dia kata macam ayah dia tulis kat Instagram dia. Jadi dia masuk dekat, dia pergi Datuk Aziz UMNO yang baik. Datuk Aziz baik kan, nak masuk kat pintu, masuk, saya ajak masuk. Jadi dia datang berdua. Jadi saya ingat dia nak berbual saya berdua sebab dia cakap ada banyak benda dia nak cerita yang sulit-sulit ni. Saya membuka lah pintu bagi dia masuk. Jadi yang seorang lagi tu saya suruh dia tunggu dekat, tim saya kata main ajak duduk bilik lain. Senang nak berbual, tak payah nak rahsia-rahsia. Masuk dalam. Jadi mulalah berbual macam keluarga. Saya ajak makan. Tiba dia kata tak nak makan. Saya macam dah heran lah. Dia nak salam saya. Dia suruh saya doa, saya salam. Biasa saya ingat okey, macam sebelum pernah saya jumpa dia. Bukan saya taklah rapat. Cuma saya kalau orang berkawan, saya hormat lah. Saya ni kalau tak jumpa orang pun saya hormat. Macam tu, macam saya bukan macam tak pernah lagi. Walaupun daripada saya susah, saya tengok bos saya kaya, saya gembira. Tengok orang yang terkenal, saya gembira. Oh, pasal Nadir tu sekarang persoalan dia 20 juta ya. So siapa yang nak sokong Nadir tu, lepas tu dia mesej saya, Ustaz, video tadi boleh post? Dia mesej saya, Ustaz, video tadi boleh post? Saya kata, boleh tunggu saya ke airport boleh tak? Saya kata, saya tak nak lah, saya tiba-tiba saya tak update saya balik, tiba-tiba dia tak update saya balik. Maksudnya benda tu macam kena ikut lah, tak balik lagi, kata tak balik. Jadi tu dia macam tu, saya kat mana, jadi saya kena jelaskan. Saya kata boleh, dia tak sampai berapa minit, dia dah update. Dia mesej saya cuma nak update je. Tiba-tiba sedar tak sedar, dia dah mesej saya pasal tegur-tegur saya, rupa dia dah report kat semua orang. Orang penting-penting dia dah report, begitu saya buat taik dekat tu, ayat dia ulang-ulang buat taik dekat Gaza. Mungkin dia masukkan orang lain juga, tapi saya memang salah satu daripada dia masukkan. Buat taik dekat Gaza, buat taik kat Gaza, buat taik foto tangan suci, buat taik kat Gaza. Itu yang Kepri zikir-zikir kan, ulang-ulang kan. Jadi saya sebenarnya terang saya maafkan. Sebenarnya terang saya maafkan semua tu, tapi implikasi pada jadi tak nak berhenti dan dia orang rasa dia betul. Dan saya memang ada bukti semua sekali, tapi saya dah serah pada yang patut. Itu buat tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad, di mana penjelasan ini juga dikeluarkan di satu platform redaksi ya. Saya tertarik dengan poin nombor 9 dan nombor 10 yang mana saya memerlukan mungkin Ustaz memberikan sedikit penjelasan juga lah lebih lanjut. Jika perhati tim produksi dan jurugambar IL adalah profesional berbanding NGO lain, lantaran entiti sebenar mereka di belakang NGO adalah perniagaan. Nombor 2 poin saya, buktinya selama beberapa bulan IL hubung semula perniagaan di Nusmat untuk jadi pembekal kepada NGO Persatuan Kasih Umatnya. Ini kita sebut makan keliling. Artinya cara perusahaan dapat, untung jual barang pun dapat, tak Cina. Stok semua boleh ambil dan beli dari syarikat Nusmat walaupun tak harga murah. Tetapi sudah pasti ada pembeli dengan kuantiti yang banyak, iaitu pembeli dari NGO Kasih Umat sendiri. Smart Kasih Umat sendiri, Smart kan? Jadi tak boleh ulas poin yang terkait dengan perniagaan tak? Siapa nama dia tadi? Firdaus yang post. Baik. Jadi begini, saya pun ada baca tu, ada orang tag saya pun tengah check lah kalau dia ada tanda soal ke penyata. Kalau penyata, saya akan, siapa saja yang buat pernyataan tentang perkara yang tak benar, fitnah, saya akan hantar surat saman. Tapi saman ni akan beritahu ialah lebih profesional. Sebenarnya saman ni profesional, maksudnya dia akan beritahu satu surat, siapa saja yang ni surat saman tu, maksudnya dia kena beritahu lah. Contoh, kalau yang biasa surat saman ni apa dia panggil? tu cerita apa pasal bisnes-bisnes tu, makan keliling tu? Orang lah, maksudnya dia mengaku benda tu kita nak. Jadi sebenarnya begini, kalau orang fikir macam tiba-tiba saya dapat duit kat mana, kaya apa semua. Jadi kalau orang kenal saya buka restoran, 3 biji restoran 5 tahun dulu. 5 tahun. Saya motivasi sebelum ni kerja dengan Datuk Fela Kamsah. Sebenarnya tak patut saya cerita pun, tapi saya cerita lah. Datuk Fela Kamsah, jadi saya kerja dengan Datuk Fela Kamsah, lepas tu saya buat training sendiri. Training saya ni tak patut saya cerita sebab saya cerita ni semua nanti lagi ramai ni, tapi tak apalah saya beritahu juga, saya pernah beritahu pun. Contoh saya buat program training saya buat contoh satu kementerian semua daripada staf bawah sampai atas buat program saya. Paling banyak sekali saya dapat buat program kapal-kapal sampai tak payah sebut jumlah dia, tapi macam tu lah, banyak lah. Dan saya buat program-program anak-anak, program keluarga. Saya cam murah-murah, orang lain cam mahal patutnya. Buat kat Dewan, makan 3 kali sehari, saya cam baru RM90. Saya buat ceramah free banyak juga, tolong free banyak. Tapi ada masa memang orang-orang yang profesional apa semua, dia nak ada dewan, dia nak keselamatan, dia nak ada makan sedap, dia nak aircon, dia nak bilik cantik. Saya buat training RM90 je.
RM90. Contoh RM90, keluarga sunnah contoh yang terkenal, RM90. Jadi contoh saya dah buat kat Maib, saya dapat lebih kurang 7,000 orang, 8,000, 7,000, 8,000 orang, 7,000, 8,000 orang. Jadi satu kepala kalau RM100 lah katakan, RM100 kali 7,000 berapa? 7,000 kali 700 ebit 100. Jadi samaan dengan 700,000. Jadi Yes. sehari saya dapat 700,000. Mana tak kira-kira aku? Kasar 700,000. Bukan satu program saya dah buat, banyak 700,000. Saya tak payah iklan pun, orang iklankan untuk saya. Jadi program training saya dulu je, bukanlah bagi saya banyak sangat lah. Saya orang miskin, bagi saya banyak sangat. Tapi tak adalah banding dengan orang paling kaya dalam Malaysia, 10 orang ke 20 orang, 30 orang, memang bukan lah. Tapi bagi saya banyak sangat. Saya ni bukan nak banyak sangat, saya dah terlebih dah bagi saya tu. Dan saya gunakan untuk ni sebab saya tahu duit tu penting. Untuk saya guna untuk bantu orang lain, jadi saya usaha. Saya juga buka butik baju dah lama dah. Butik baju masa mak saya ada lagi. Mak saya dah meninggal 5 tahun. Masa tu restoran saya dah buka masa sebelum mak saya meninggal. Masa saya tak ada apa-apa program-program, saya tak ada buka apa-apa akaun pertubuhan, semua tak ada. Saya memang sendiri. Memang sendiri saya buat. Dalam saya ada rezeki, saya buka. Dan sekali saya sibuk tu, sebelum berlaku COVID, saya ada program yang kalau tengok jadual saya, kalau tuan-tuan tengok, setiap negeri ada. Kalau ayah bagi anak-anak, Rocky tu setiap negeri ada. Buka sehari penuh. Macam rezeki tu Allah beri macam melimpah ruah. Baju saya tak payah iklan, orang iklankan. Baju saya habis, tak payah iklan. Orang datang, yang buruk-buruk, yang bukan buruk, yang nak terbuang pun orang nak ambil. Tak kenapa orang pergi kat store ambil. Bukan cerita ni, saya tak iklan pun. Saya kalau tak nak nampak lah saya ni niaga ke apa. Saya suka semangat nak tolong orang je. Jadi itulah rezeki saya. Jadi saya masa tu pun dah, jadi saya gunakan tu lah untuk buka Ilusmart. Saya buka tu buka untuk Ilusmart. Jadi untuk bantuan pula, kalau tuan-tuan nak tahu, tuduhan tu sangat kejam sebab saya selalu bantuan setakat ni. Mana-mana tempat kita pergi, kita beli kat situ. Saya tak ambil barang kat Ilusmart. Mana-mana kita beli kat situ, kita baru beli kat situ. Tanya semua tim saya, mana kami pergi, kami beli barang kat sana. Kami tak ambil barang pada Ilusmart. Kecuali kami ambil barang pada Ilusmart bila macam yang baru ni kita hantar ni. Jadi untung runcit ni, kalau tuan-tuan berniaga runcit, dia tak ada untung keliling lah. Berapa sen je untung runcit ni, kecil, dia punya margin kecil. Jadi kita beli barang dan saya pakai duit saya sendiri dan juga semua kawan-kawan saya beli. Takkan salah pula kan, saya jimatkan duit orang supaya saya beli barang tu lebih ramai orang dapat. Jadi mungkin kita RM100 contoh, boleh beli contohlah satu pack makanan. Contoh kalau saya beli kat luar saya dapat RM50, tapi sebab saya ambil dengan saya sendiri, saya beli dapat RM30. Dan duit tu pun duit saya dan duit kawan-kawan saya RM30. Jadi saya dapat jimat RM20. Jadi saya dapat bantu banyak lebih orang. Daripada 100 orang mungkin saya dapat bantu 170 orang. Jadi begitu. Dia bukan soal Cina, Masya Allah yang Masya Allah. Cina pun ada yang kaya, Melayu pun ada yang kaya, India pun ada, Melayu, Cina, India ada yang susah. Tentu ni bukan masalah tu, kita semua pun ada. Jadi tu fitnah tu memang melampau, kejam dan terlebih-terlebih lah. Tu mungkin orang lain saya tak tahu. Yang memang buka NGO. Itu saya kata ni, yang kutip 20 juta, 30 juta. Zili, kau masuk sini. Aku tak tengok live ebit lah. Tunggu kejap. Namanya Nadia Nuri, tanya dia ketua kepada semua tim, semua serah duit dia. Hari dia buat live, saya ada tengok satu live dia. Oh yelah, aku ada vaksin lah. Shit lah. Alah ebit, tak boleh tengok lama-lama. Bye Ustaz, all the best. Berbaik, berdamai je lah ya. Okay, bye. Okay, tak boleh tengok live. Aku kena pergi. Okay guys, siapa ni? Farin Ahmad rupanya live Ustaz. Aku tengok live Ustaz lah. Okay guys, I kena pergi. I ada meeting, nak cari duit sikit. I'll see you all. Okay, bye. Love you all. Nanti kita buat later lah lepas aku jab. Okay, bye.